أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين يا رب العالمين. Sekali lagi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi kesempatan ruang serta peluang untuk kita bertemu pada petang ni. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita telah berjaya dan Allah bagi kita nikmat untuk kita meneruskan sini tadabbur. Saya rasa ni dah masuk tahun berapa kan? Kita dekat sini, tadabbur dekat sini setahun, tahun yang kedua. Tapi tak cukup 2 tahun lagi kan, dia masuk tahun yang kedua lah. Okay? Tapi nak kata alhamdulillah tuan-tuan sekalian, setakat ni banyak dah surah yang kita pelajari, banyak ayat yang telah kita diberikan nikmat oleh Allah untuk kita fahami. Maka sewajarnya kita kena kembali dengan segala terima kasih dan segala puji dan puja kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak ada kudrat yang lain. Mungkin barangkali anda menyandarkan segala perkara itu sebab anda hadir ke kelas dan barangkali orang yang mengajarnya. Tetapi percayalah tuan-tuan sekalian, ada pun sebaik-baik tenaga pengajar daripada Al-Quran tuan-tuan sekalian, hebat macam mana kaedah oratornya, hebatnya dalam bicara dalam tentang Al-Quran, tidak menjamin pun dia akan menyebabkan kita mudah nak faham Al-Quran. Tak ada jaminan. Kalau nak kata tuan-tuan sekalian, anda mungkin kagum dengan beberapa ustaz pada zaman ini. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita nak ambil ustaz yang kita kagum tu dengan Nabi Muhammad SAW, siapa lagi hebat? Siapa lagi hebat? Pasti Nabi Muhammad SAW. Nabi ini tidak ada celanya. Allah jaga setiap inci kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik Nabi dan sehebat-hebat Nabi dalam dakwahnya pun ada orang tolak tak dakwah? Ada orang tolak tak dakwah? Ada orang tolak juga dakwahnya. Nak kata tuan-tuan sekalian, tidak ada jaminan kalau ada sebaik-baik tenaga pengajar pun dia akan menentukan kita faham ataupun tidak daripada Al-Quran Al-Karim. Sebab kefahaman Quran ni, orang yang faham Quran ni Allah pilih. Allah yang tentukan dia nak bagi faham ke tidak. Maka bukan bergantung pada manusia lain. Tidak ada jaminan. Sebaik-baik manusia pun ada orang tolak. Ini kan manusia yang berada pada akhir zaman, yang pastinya jauh lebih tak baik daripada manusia-manusia terdahulu. Maka tidak ada jaminan tuan-tuan sekalian, mesti kena ada pengajar terbaik untuk kita faham Quran. Maka sesiapa pun tuan-tuan sekalian, kalau Allah berkehendak dia faham Quran, dia tak datang kelas pun, dia baca Quran je, dia boleh faham. Kan? Tapi bukan bermakna ustaz kalau macam tu saya tak datang kelas. Itu bukan maksudnya. Nak katanya orang yang datang kelas ni usahanya lebih sikit, maka Allah pandang lebih besar sikit untuk dianugerahkan kefahaman Al-Quran itu. Tapi nak kata tuan-tuan sekalian, sepanjang 2 tahun, sepanjang setahun lebih kita mengajar, kita belajar ni, kita kena mohon pada Allah supaya Allah kekalkan semangat kita, Allah kekalkan kita punya momentum nak pergi belajar, Allah kekalkan kita ni agar di istiqamahkan kita dalam kefahaman Al-Quran. Sebab kita tak naklah faham Quran sekali 2 je, tapi kita nak biar berterusan faham Quran. Dan kita nak mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah ni buka pintu hati kita, bukan sekadar belajar dan faham, tapi mengamalkannya sekali. Itu lagi penting. Okay? Belajar tu satu part dah, faham tu satu part yang lain. Yang seterusnya kita harap Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Baik tuan-tuan sekalian, sempurna tahun yang baru ni, saya rasa tak lambat lagi saya nak ucapkan selamat tahun baru pada semua tahun 2020. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan tahun yang baru ini semangat baru,
Salah ke kita nak sambut tahun baru tuan-tuan sekalian? Salah. Tetapi tuan-tuan sekalian yang jadi salah adalah bila mana sambut tahun baru Masihi tapi terlupa nak sambut tahun baru Hijri. Itu salah. Dia salah sebab apa tuan-tuan sekalian? Dan bersalah juga, dan kita kena rasa bersalah pada hari ini kalau kita boleh ingat kalender Masihi tapi tak boleh nak ingat kalender Islam. Salah. Sedangkan banyak syariat-syariat ditentukan pada hari ini, kewajipan-kewajipan yang berlaku dekat kita ditentukan bukan dengan kalender syamsi ataupun kalender matahari, tetapi ditentukan dengan bulan. Kita diwajibkan puasa pada bulan apa tuan-tuan sekalian? Ramadan. Dia bukan ditentukan oleh kalender Masihi. Sebab kalau ditentukan oleh kalender Masihi, maksudnya setiap tahun tuan-tuan sekalian, dia akan ada satu bulan yang sama je untuk kita berpuasa. Tapi tahun lepas kita puasa bulan berapa? Kalau ikut kalender Masihi, bulan 5. Tahun ni kita akan berpuasa bulan 4. So dia tak ikut syamsi, dia tak ikut Masihi, tak ikut matahari, tapi dia ikut bulan. Maka tuan-tuan sekalian, bulan-bulan Hijri menentukan kewajipan kepada kita. Haji, boleh tak tunaikan bulan Muharram? Bulan Safar? Rabiul Awal? Rabiul Akhir? Tak boleh. Kita kena tunaikan haji pada bulan, saya tahu bulan haji, bulan apa? Hijrah. Jadi nak kata tuan-tuan sekalian, pentingnya kita memahami dan kita mengetahui kalender Hijri. So kita mungkin boleh ingat cemerlang kalender Masihi, tapi kita lupa kalender Hijri tak berapa nak adil di sini. Tidak apa kena, sebab syariat-syariat kita bergantung kepada bulan tu. Tapi kita lupakan bulan-bulan. Tak jadi. Dia tak boleh nak dilupakan bulan-bulan sebegitu. So seiring dengan kita ingat hari ni berapa hari bulan, 9 Januari, anda kena ingat hari ni berapa Hijri? 13 berapa? Apa benda? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. So hari ni 13 Rabiul Awal. Malam ni 14. Ke saya silap? Hari ni 14, malam ni 12 ke 13 14? Hari ni 14 Rabiul Awal. Jadi tuan-tuan saya kena ingat supaya kita Rabiul Awal, Jamadil Awal. Astagfirullahalazim. Tu pelik macam Rabiul Awal, Jamadil Awal. Jadi tuan-tuan sekalian, saya tak nak panjangkan kalam sebab saya target nak berhenti pukul 4 saya berhenti. Boleh? Asal pukul 4 3 lebih, tapi saya tahu petang-petang ni dia tak boleh lama-lama. Biar short and precise. 4 tu saya berhenti dah, tapi saya buka Q&A insyaAllah. Q&A, question and answer. Baik, pada tahun lepas, which means November tahun lepas, kita dah berbincang tentang surah An-Naba. Kita dah mulakan tentang perbincangan surah An-Naba, yang mana kita dah berbincang tentang kenapa selepas Allah membangkitkan tentang kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, dan 2 kali nampak macam sama tapi dia beza pada thumma itu. Dan saya dah bagi tahu sebelum ni, walaupun nampak sama tetapi ianya bukan pengulangan dari sudut pengisian. Mungkin dari sudut kalimah dan wording ataupun kalimah dalam ayat 4 dan 5 surah An-Naba tu nampak macam sama, tapi dari sudut pengisian dan tafsirnya berbeza. Apa beza dia? Siapa ingat? Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Dengar macam sama, tapi pengisian dia lain dia. Di samping anda tengok ada thumma dekat ayat kelima tu, itu obvious lah, dari sudut ada tambahan thumma. Tapi dari sudut maknanya, beza dari sudut macam mana? Ingat ke tidak? Tak ingat? Tak apa. Tuan-tuan sekalian, ayat 4 ni Allah cerita pasal benarnya akan berlaku perhimpunan di mahsyar. Dan seterusnya tuan-tuan sekalian, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, digambarkan pula betapa yang keempat tu, betapa benarnya berlaku hari kiamat. Itu nombor 1. Dan thumma kalla saya'lamun, betapa benarnya akan berlaku hari kebangkitan semula. Nampak tak? So ada 2 flow dekat situ. So bila kali pertama Allah kata one day you will know, satu hari nanti kamu akan tahu pasal apa? Benarnya kiamat. Sebab tuan-tuan sekalian, bila Nabi bawa cerita pasal kiamat, orang percaya tak percaya? Ada orang percaya, ada orang tidak. Tapi dalam ayat ini Allah cerita pasal orang yang tidak percaya. Sebab tu dimulakan dengan amma yatasaalu. Mereka sedang bertanya-tanya tentang apa? Anin naba'il azim. Mereka sedang mempersoalkan tentang hari yang besar itu, berita yang besar itu. Lalu mereka meragui benda itu, bermakna tuan-tuan sekalian, Allah tak respon. Satu hari nanti apa yang kamu persoalkan itu akan benar-benar berlaku. Allah tak respon dengan cara macam tu.
Allah kata, tak apa, tak percaya, silakan. Tapi one day you will know. Kalla saya'lamun. Satu hari nanti kamu akan tahu. Tapi ayat kelima lebih kurang sama, tapi beza ada pada thumma saja. Ke thumma maksud thumma. Kemudian. So tuan sekalian, bila kali kedua Allah ulang yang lebih kurang sama dengan ada thumma, nampak macam sama di surat wording, tetapi tuan sekalian bila ada thumma, dia menggambarkan ada pengalihan situasi. Sebab thumma kan kemudian, kita pernah buat aktiviti sebelumnya. Bila dalam komunikasi kita guna perkataan kemudian, tuan sekalian. Bila dalam komunikasi kita guna perkataan kemudian. Bila menggambarkan ada perpindahan perbuatan. Bila menggambarkan ada perpindahan perkara yang kita lakukan. So dia tak boleh kata kemudian tu dalam kita buat benda yang sama. Dan tak boleh kata kemudian tu dalam masa yang sama. Dia masa yang berbeza. Dan masa tu tak jauh, dia mesti dekat. Dia tak lama sangat pun. So nak kata yang tak lama lepas dah berlaku kiamat tuan-tuan sekalian, berlakunya yang kedua dikatakan sebagai kebangkitan semula. Kebangkitan semula. So nak kata nombor satu, kiamat berlaku dulu. Tak lama lepas tu berlakulah hari kebangkitan sebab tu ada perkataan lama dekat situ. Tapi puan saya sebelum ni, tuan-tuan sekalian, kalau anda masih ingat, saya kata 4 dengan 5 dia sama dari sudut struktur perkataan. Tapi dari sudut pengisiannya berbeza. Hanya pada thumma itu mendatangkan makna yang berbeza, walaupun struktur perkataannya sama. Okay? So kita dah bincang benda ni sebelum tu. Dan selepas ni juga kita dah bincang kenapa lepas Allah cerita pasal one day you will know about kiamat, one day you will know about kebangkitan semula, tapi lepas itu Allah sambung tentang penciptaan alam. Ingat lagi tak saya tulis kat sini? Banyak pasal kat sini. Saya ingat lagi lokasi tempat saya tulis kat depan. Kat sini. Yang saya cerita pasal Allah cerita pasal 10 objek yang kita kena lihat. Daripada ayat ke-6 sampai ayat ke-19. Dia bermula dengan macam mana ayat alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libata. Sampailah ayat ke-16 tu Allah ada cerita pasal objek-objek penciptaan alam, cerita pasal penciptaan alam. Ada di sana cerita pasal penciptaan bumi, ada di sana cerita pasal penciptaan gunung ganang, ada di sana cerita pasal penciptaan apa? Berpasang-pasangan manusia. Azwaja. Lagi. Ada 7 objek. Okey, sebutkan satu-satu. Bumi, lagi. Gunung. Pasang-pasangan, lagi. Tidur, naumakum subata, lagi. Malam, waja'alna al-laila libata. Waja'alna an-nahara ma'asha, lagi. Wa banayna fawqakum sab'an. Sudah dah langit. Waja'alna sirajan wa haja. Sudah masuk 8 dah. Matahari pun ada 8 dah. Hujan lagi. Okey, berapa pun bilangannya, tapi anda kena tengok dekat dalam ayat tu daripada 6 sampai 16. Dia ada objek-objek yang Allah nak minta kita lihat. Tapi the big question dekat sini tuan-tuan sekalian adalah kenapa mesti datang cerita pasal daripada ayat 6 sampai 16 cerita pasal penciptaan alam ni? Kenapa selepas cerita pasal kiamat? Kenapa lepas cerita pasal satu hari nanti kamu akan tahu pasal dua benda ini? Kenapa directly lepas topik ini masuk pasal alam? Ingat lagi tak reason dia kenapa saya beritahu sebelum ni? Ini quick revision ni, quick revision. Ulangkan je dengan cepat. Kenapa lepas cerita pasal satu hari nanti kamu akan tahu pasal kiamat? Yang menolak hari kiamat satu hari nanti kamu akan tahu betapa benarnya kiamat kerana saya namun. Yang menolak hari kiamat satu hari nanti kamu akan tahu betapa benarnya kebangkitan semula. Dan kenapa selepas cerita ni masuk cerita pasal penciptaan alam? Sekali imbas, saya pernah bagi tahu sebelum ni, nampak macam tak ada kaitan. Tak ada? Kiamat, alam. Ada kaitan tak? Sepintas lalu, sekilas pandang. Tak ada kaitan. Tapi kalau kata tak ada kaitan, seolah-olah macam ada kelemahan pula pada Allah. Macam ayat 5 dengan 6 tu macam tidak ada kaitan, tidak ada coherence, tidak ada munasabat, connection. Tapi adakah Allah lemah? Tidak. So kalau kita gagal menemukan kaitan antara 5 dengan 6, maka ianya bukan salah Allah. Yang lemah ni adalah kita yang tak jumpa kaitan tu. So apa kaitan yang saya pernah bagi tahu sebelum ni? Siapa ingat? Tolong tuan sekalian, kita nak masuk ayat baru hari ni. Allah itu semacam pencipta.
Ya, Allah itu sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta. Yes, lagi. Apa lagi yang ingat? Saya bagi tahu dalam bahasa yang paling mudah dah itu. Lihat benda yang nampak. Yes. Bila Allah cerita pasal kiamat, benda tu tak berlaku lagi dan benda tu kita tak nampak. Jadi mungkin kita meragui hari kiamat hari ni sebab benda tu tak nampak lagi, betul tak? Macam ni lah, macam saya cerita kat majlis sini pagi tadi, tuan-tuan sekalian. Anda pernah guna Waze? Pernah guna Waze tak? Selama ni anda lalu dekat road tu nak pergi Akrab, anda dah tahu dah jalan lubang dia, jalan mana semua anda dah tahu dah. Jalan shortcut semua dah tahu, jalan nak pergi Akrab. Tapi tuan-tuan sekalian, tiba-tiba ada kawan anda tumpang hari ni kereta anda. Dan anda ada selaku orang yang dah biasa dengan jalan dekat Melaka ni, anda sudah tahu jalan nak pergi Akrab tu macam mana. Tapi tiba-tiba kawan anda saja dekat belakang tu dia main Waze. Dia pun buka lah Waze tu. Okey, tai Akrab Al-Istiqamah. Oh, adalah road daripada Waze keluar. Tiba-tiba tu sekalian, jalan yang anda lalu tu, Waze bagi tahu dekat depan sana ada aksiden 2 km dan berlaku delay selama 2 jam. So dekat Waze bagi tahu macam tu. 2 km dekat depan tu akan ada aksiden dan anda akan delay jam selama 2 jam. So orang dekat belakang bagi tahu pemandu dekat depan yang biasa dengan jalan dekat belakang. Jangan lalu kat sini. Keluar kiri, keluar kiri. Keluar kiri. Kat sini kat depan sana ada jam. Ada aksiden. So selaku orang yang tak nampak macam ada tanda-tanda jam, akan percaya mudah. Selaku orang yang dah biasa dekat belakang ni, jalan dekat belakang ni tuan-tuan sekalian, kawan kat belakang yang tak biasa jalan dekat belakang tu dia kata, jangan lalu depan. Ada rasa nak percaya tak? Aku jalan ni je lagi gigi je. Kau nak minta aku jangan lalu jalan ni. Aku rasa tak pernah lagi sejarah hidup aku lalu kat sini, tak pernah lagi jam kat depan tu. Tak, sebab kita tak nampak pun ada tanda-tanda build up traffic. Ada tanda-tanda ada mula-mula nak jam. So kita pun pergi. So apa berlaku? Tiba-tiba betul-betul 2 km kat depan tu, jam. Bukankah waktu itu kita baru nak percaya? Lah betul lah kau cakap tadi. Kita kan selalu macam tu. Selagi benda kita tak nampak, selagi itulah kita tidak percaya. Sama juga tuan-tuan sekalian, kiamat dah berlaku belum? Belum berlaku lagi. Dah nampak ke depan mata tuan-tuan sekalian? Tak nampak lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Allah bawa topik alam, Allah sebenarnya nak bagi tahu, it's okay kalau kamu tak percaya kiamat. Tapi aku bawa objek-objek daripada 6 sampai 16, ayat 6 sampai 16. Supposedly, gunung ganang, bumi, matahari, langit, kamu nampak ke tidak? Kamu nampak ke tidak? Dan yang best lagi tuan-tuan sekalian, daripada ayat 6 sampai 16 itu, objek-objek alam yang Allah bangkitkan dalam ayat itu adalah objek-objek yang tak pernah lagi manusia mengaku dia boleh buat. Matahari, ada manusia pernah mengaku tak dia buat matahari? Langit, ada manusia pernah mengaku tak dia boleh buat langit? Hujan, ada tak manusia mengaku dia boleh hujan sekarang? Boleh. Hujan sekarang kan kita sangat mendambakan hujan pada waktu panas-panas ini rupa. Tapi ada tak manusia yang boleh kawal hujan? Hujan sekarang, turun hujan. Ada tak? Tak ada. Jadi bila objek yang digambarkan itu tidak pernah ada manusia mengaku dia boleh buat, so Allah nak bagi tahu dalam bahasa lainnya dengan bawa cerita pasal alam ini adalah, kalau aku boleh cipta benda-benda ni semua dan tak pernah lagi manusia mengaku ada yang boleh cipta benda-benda ini, so takkanlah benda yang aku ciptakan itu aku yang buat, takkan aku tak boleh hancurkan benda yang aku cipta. Sebab kiamat kan akan berlaku kehancuran semua benda tu. Nampak tak? So Allah nak menyampaikan mesej kiamat dengan Allah bagi tahu aku yang cipta benda-benda yang manusia tak mampu cipta. So kalau cipta aku boleh buat, takkan hancurkan aku tak boleh buat. Dan saya pernah tanya sebelum ni, antara menciptakan dan menghancurkan mana yang lagi senang? Menghancurkan lagi senang. Nak buat rumah dan menghancurkan rumah, mana lagi senang? Hancurkan rumah. So kalau Allah bagi tahu, I build up everything, daripada ayat 16, ayat 6 sampai ayat 16, aku bina semua, takkanlah aku tak boleh nak hancurkan. Dan Allah cipta semua benda daripada ayat 6 sampai 16 tu dengan mudah, takkanlah nak menghancurkan. Susah sangat. So logik tak tuan-tuan sekalian? So Allah nak bagi tahu kat kita, tak percaya is okay sebab benda tu tak berlaku, tapi kamu tak boleh nak dustakan benda yang kamu tengok depan mata kamu sendiri. Nampak tak? Kamu tak boleh dustakan perkara itu. So ini quick revision pada kelas yang sebelum. Okay, supaya anda, sebab mungkin sebulan lebih tak jumpa kan, so dia kena kikis balik karat-karat di kepala. Okay, baik, it's okay tuan-tuan sekalian. Jom kita masuk ayat yang baru pada hari ini.
Ayat yang saya akan berbincang pada hari ini adalah, saya rasa saya tak bincang lagi ayat dengan anda semua, iaitu ayat ke-17. Seingat saya kita berhenti sampai ayat 16 sebelum, betul? Ke saya salah? Kan ayat 16 kan? So hari ini kita akan masuk ayat yang ke-17. So jom kita baca sama-sama. Kita sekarang nak ambil berkat membaca Al-Quran dalam majlis Al-Quran. So kita baca daripada ayat 17 sampai ayat yang ke 20. 17 sampai ayat ke 20. Jumpa tak? Ayat 17 bunyinya inna yaumal fasli. Jumpa? Okay. Kita akan baca sampai ayat 20 sama-sama Boleh semua? Dah jumpa surah An-Naba semuanya? Ya, ada yang tak jumpa lagi kan saya nak semua baca sama-sama dengan saya. Bukan saya baca anda ikut, baca sama-sama dengan saya. Okey, boleh Kita jumpa. Okey, macam biasa mulakan dengan isti'adzah, baca mohon minta perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla dan terus baca ayat tu. Okey, a'udzubillahi minasyaitanir rajim dan terus baca. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Baik. Sampai situ. Semangat tu nak baca tu, nampak tu semangat. Alhamdulillah. Ayat ke-17 Allah sebut inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya kalau dalam terjemahan standard, hari pemutusan hukum itu adalah satu masa yang ditentukan. Baik. So kalau anda perasan dalam ayat ke-17 itu anda akan jumpa perkataan ini tu, yaumul fasli. Saya confirm tak pernah bincang ayat ini kat sini kan? Okay. Yaumul fasli. Yaum terjemahannya hari fasli. Pemisah. Betul juga, pemisah pun boleh. Tetapi dalam konteks komunikasi harian kita hari ini, kita guna perkataan fasal untuk apa ya? Yes, kelas. Okay. Sebab itulah kelas kita ini guna disebut sebagai fasal. Dan memang berkaitan dengan perkataan pemisah pun. Sebab bila ada kelas, kita dipisah-pisah-pisahkan. Kalau ada 150 orang yang mendaftar dekat sekolah itu, maka kena masuk dalam kelas, maka mereka terpisah 40 orang, 40 orang, 40 orang, terpisah di antara 40. Dan mudah kata tuan-tuan sekalian, hari kiamat juga disebut dalam Quran dalam nama lainnya. Di samping anda pernah dengar nama kiamat sebagai as-sa'ah, betul? Di samping anda pernah dengar nama kiamat apa lagi? Yaumul haqqah, kan? Yauma tarjufur rajifah, lagi al-waqi'ah, al-qari'ah, al-zalzalah, kan? So ada banyak nama Quran tuan-tuan sekalian. Kalau sempat nanti saya akan tunjukkan kepada anda, sekurang-kurangnya ada 10 nama lain bagi hari kiamat dalam Al-Quran. Saya kata sekurang-kurangnya, mungkin saya ada terlepas pandang. So sekurang-kurangnya ada 10 nama lain bagi hari kiamat yang Allah gunakan dalam Quran. Tapi antara lainnya, antara di samping kita dengar perkataan kiamat, Allah ada sebut juga nama kiamat yang lain adalah Yaumul Fasl. Ataupun saya suka gunakan istilahnya sebagai hari dikelas-kelaskan manusia. Sebab pemisah, faslu itu maksudnya kelas, maka hari dikelas-kelaskan manusia. So bila kata hari dikelas-kelaskan manusia tuan-tuan sekalian, maksudnya nanti bila berlaku hari kiamat, manusia-manusia itu bila masuk alam akhirat akan masuk dalam kelas. Sebab hari dikelas-kelaskan manusia, so manusia akan masuk dalam kelas. So soalannya, berapa kelas manusia akan masuk? Berapa kelas? Banyak kelas. Oh, banyak kelas. 2 kelas. Apa sekalian, kalau anda memahamikan whiteboard tu, sebenarnya saya dah terlajak. Saya dah buat 3 dulu dah. So cuma 3 kelas je. Yang pernah kita study dalam surah Al-Waqi'ah tu sekalian, Al-Faslu itu cuma wujud 3. 3 sahaja. 3 sahaja. Yang namanya, kelas yang pertama itu namanya As-Sabiqun. As-Sabiqun.
ada alif. Yang kedua, confirm saya pernah bincang kat sini ayat ni. Okay. Yang kedua, Ashabul Yamin. Yang ketiga, sebab ni ada alif sebenarnya sebab dia ramai. Itu jadi seorang tak? Ashabul Shimal. Okey. Surah Waqiah pernah kita bincang lah, tapi dekat tempat lain. Okay. Tapi tuan-tuan sekalian, inilah 3 kelas yang manusia akan masuk. Inilah 3 kelas yang manusia akan masuk. So bila Allah kata inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari di kelas-kelaskan manusia itu adalah satu waktu yang ditetapkan. Maka kita kena tahu berapa kelas manusia akan dipecah-pecahkan. So, sebenarnya cerita sebelum ni kan tuan-tuan sekalian, juzuk amma ni majoriti surah di dalamnya surah pendek-pendek. Ayatnya pun pendek-pendek. Sebab apa? Dah babak konklusi, babak kesimpulan. Maka Allah dalam babak kesimpulan tak perlu explain lagi dah. Sesungguhnya hari akan dimasukkan ke dalam golongan as-sabiqun, masuk golongan ashabul yamin, ashabul shimal. Allah letakkan dalam bentuk kesimpulan, hari manusia akan masuk kelas. Tapi kalau kita nak tahu berapa kelas itu, anda kena buka surah yang sebelum dia, iaitu surah ke-56. Surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Nampak tak? So, bila kita baca Quran ikut turutan kita sekarang ini, dekat Al-Waqi'ah kita telah didedahkan berapa kelas manusia akan masuk. So, dalam kesimpulan, Allah tak perlu mention lagi dah berapa kelas tu, kelas apa. Sebab kita dah didedahkan dalam suratul Waqi'ah. Sebab tu dalam surah An-Naba ni, Allah cerita pasal Yaumul Fasal saja. Manusia akan masuk dalam kelas. Baik, secara ringkas, as-sabiqun ni kelas apa ya? First class. Yang first class, which means yang paling bagus, yang paling baik adalah daripada kelas ini. As-sabiquna sabiqun. So ashabul yamin, okey tak okey? Okey juga, tapi so-so. Okey tak dapat ashabul yamin? Okey. Tapi kalau dia pilihan tu ada pilih yang ni dengan ini, nak pilih yang mana? Yang mana? Ini 4 star, ini 5 star. Dia macam Michelin chef. Nak kata tuan-tuan sekalian, kalau kita diberi pilihan untuk masuk 2 kelompok baik ni, saya rasa anda jangan minta masuk sini. Sebab untuk kebaikan, Nabi sentiasa ajar kita minta yang paling baik. Saya ni banyak dosa Ustaz. No, tak apa, minta paling baik. Kalau minta syurga, Ustaz, saya ni rasa macam biasa dapat syurga pun okey dah. No, Nabi ajar minta paling tinggi. Minta paling tinggi. Sebab tuan-tuan sekalian, memanglah yang ni pun kira selamat. Tapi Nabi ajar kita rahmat Allah tu besar. So minta yang paling tinggi. Tapi lepas ni kita kenapa tapi? Hak ni jangan mimpi nak masuk dah. Sebab ni yang paling teruk lah. Sebab dia tak masuk dalam syurga, dia masuk dalam neraka. Baik. Tuan-tuan sekalian, satu fakta yang kita kena tahu tentang golongan ini adalah Allah sebut sendiri dalam suratul Waqi'ah, Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Golongan ini Allah kata thullah, dia berat, dia banyak pada kelompok-kelompok awali yang lama-lama, which mean yang hidup sezaman dengan Nabi dikira awali. Umat-umat sebelum itu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim yang beriman dengannya pun dikira awali. Allah kata kelompok ini, kelas ini akan ramai dipenuhi oleh siapa? Golongan al-awwalin, yang awal-awal. Tapi wa qalil, sikit daripada golongan mutaakhirin. Wa qalilun minal akhirin. Kita ni mutaakhirin lah. Kita ni golongan-golongan akhir. Nak kata spot untuk kita melayakkan diri masuk kelas ni, Allah tak bagi tahu ramai je. Allah kata sikit ke banyak. So faktanya yang kita kena telan sekarang ini adalah spot untuk masuk kelas yang terbaik ini tak banyak dibuka. Sikit je. Sebab kelas ini telah dipenuhi oleh golongan-golongan awal. Golongan awal. Kita ni nak kata tuan-puan sekalian, spot ni sikit je. So bila spot sedikit tuan-puan sekalian, agak-agak macam mana keadaan kita?
So saya nak tanya tuan-tuan sekalian, sekarang ni azam 2020 kan? So tahun 2020 ada azam tak? Okay. Kalau saya nak bantu anda untuk buat azam, nak tak? Berpandukan yang kita bincang daripada Yaumul Fasal ni. Nak saya bantu tak? Okay, soalan saya tuan-tuan sekalian, nak masuk syurga paling tinggi tak? Nak tak kita semua masuk syurga paling tinggi? Okay. So tuan-tuan sekalian, untuk masuk syurga paling tinggi, labudda alaihi, tidak dapat tidak, kita kena masuk dalam golongan ni. As-sabiqun. Persoalan, rasa-rasalah sekarang ni dengan kita punya akhlak, kita punya tindakan, kita punya sikap dan kehidupan seharian, dah layak belum? Saya tak cerita pasal masuk syurga lagi. Dah layak belum kita di senarai pendek short list untuk dimasukkan dalam golongan ni? Jawapannya memanglah wallahu a'lam bissawab. Sebab jawapannya memang Allah yang tahu. Sebab Allah nak bagi tahu dah jawapan tu kat kita. So kalau nak tengok, sudah adakah kita kualiti untuk melayakkan kita being shortlisted dalam gang ni? Nak tahu tak? At least ada 4 kriteria. Ada 4 kriteria yang kita boleh tengok. Siapa yang dah hadir al-azim mungkin dah pernah dengar pasal benda ni. Ada 4 kriteria yang Allah gariskan untuk nak check kita dah ada belum sikap orang-orang yang mendapat syurga paling tinggi. Sebab Allah kata orang yang ada 4 karakter ni, tempat dia sah dekat sini. Dan tak lain tak bukan bila masuk ke as-sabiqun, tempat dia tak lain tak bukan Jannatul Firdaus, Jannatul A'la. So kalau anda tanya saya tuan-tuan sekalian, Ustaz, ada tak cadangan azam tahun baru? Maka saya cadangkan semua nak masuk syurga paling tinggi kan? So itu visi kita. So 4 benda ini mesti jadikan sebagai mission kita tahun ini, untuk kita pastikan ada 4 karakter di dalam diri. Yang ini semua daripada Quran. Allah dah sebut dah. Allah dah pecahkan rahsia dah untuk masuk dalam golongan yang spot ni sedikit tadi. 4. Okey, catat ayat-ayatnya tu. Okey. Saya tak nak cerita ayat tu tentang apa, catat ayat-ayat dulu. Nombor 1, karakter yang pertama mesti ada pada golongan yang dapat masuk as-sabiqun. Karakter nombor 1 datang daripada surah Al-Mu'minun ayat ke-61. Al-Mu'minun ayat ke-61 ya. Okay. Yang kedua, surah Fatir ayat ke-32. Surah Fatir ayat ke-32. Yes, sebelum surah Yasin, betul. Surah Fatir sebelum surah Yasin. Yang ketiga, Ali Imran. Ada tak disebut nama surah ni Al-Imran ya? Ali Imran. Sebab Ali tu ada maksud. Kan biasa kita kan ada yang baca ayat akhir kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim kan. Ali itu maksudnya keluarga. So anda tak boleh kata nama surah ni surah Imran. No, nama surah itu adalah surah keluarga Imran. Okay, Ali Imran ayat 133. Okay. Yang keempat, surah Al-Hadid ayat ke-21. Okay, boleh ya? So ada 4 kualiti, ada 4 karakter yang mesti kita install dengan cepat. Sebab kita tak tahu bila kita mati, kita tak tahu bila Allah nak bagi kita peluang untuk hidup. So mudah kata mungkin azam anda 2020, mungkin anda punya projection sampai hujung tahun. Tapi selepas anda tahu fakta, kita tak tahu kita mati bila, maka anda rasa tuan-tuan sekalian, 4 karakter ni kena install segera ke ataupun kena install boleh tangguh-tangguh? Install segera. Walaupun projection anda sampai hujung tahun, tapi sebab tak tahu mati bila, so kena cepat-cepat. Sekurang-kurangnya kita ni boleh dapat senarai pendek untuk dimasukkan dalam kelas. Okey, boleh kan? Okey, baik. Nombor 1 tuan-tuan sekalian daripada Al-Mu'minun 61. Anda buka sekarang boleh tak? Jom kita buat marathon sikit. Bila belik Quran. Bila lagi kan? Nak belik Quran dengan kelas buat marathon sikit. Surah Al-Mu'minun 61. Lepas ni saya nak minta kita baca sama-sama. Supaya kita laungkan kat diri kita, I must have this quality. Saya mesti kena ada quality. Okey, bantu kawan-kawan yang tak jumpa lagi surah berapa? 346. Okey, 346. Cari ayat ke-61. Jumpa tak yusari'una fil khairat? Betul tak ayat tu? Ke saya silap? Ni berdasarkan penglihatan saya je ni, tak betul-betul.
Jumpa tak yusari'una fil khairat dalam ayat tu? Okey. Dah jumpa, saya nak kita baca sama-sama. Baca sama-sama. Boleh? Okey, dah jumpa semua? Okey, macam biasa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus baca ayat tu ramai-ramai. Okey, dalam kiraan 3. 1 2 3. So anda jumpa tak wahum laha sabiqun? Bukankah kita nak masuk golongan as-sabiqun as-sabiqun? So apakah karakter yang pertama yang mesti kena ada untuk kita melayakkan diri untuk digelar, dimasukkan dalam shortlist as-sabiqun as-sabiqun? Nombor 1, yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat ni maksudnya apa ya? Yusari'un ni maksudnya bersegera. Fil khairat, dalam kebaikan. So tuan-puan sekalian, karakter nombor 1 yang kita mesti ada, kalau dah ada, alhamdulillah. Karakter yang mesti ada pada orang-orang yang nak masuk dalam syurga paling tinggi, yang nak masuk dalam kelas as-sabiqun as-sabiqun, tak boleh tidak dapat tidak, mesti dia kena ada karakter nombor 1 sekurang-kurangnya, dia bersegera ke arah kebaikan. Dan Allah kata orang yang bersegera ke arah kebaikan ini wahum laha sabiqun. Mereka itulah golongan as-sabiqun. Nampak tak? So, apa maksud bersegera ke arah kebaikan? Sebab kita nak check ni, kita dah ada belum karakter ni. So, kalau dah ada, kita, sebab cerita sekalian, ini mungkin tak tahu berita sedih ke, berita gembira. Sebab anak nak tahu tak? Nombor 2, 3, 4. Dia tak akan boleh sampai 2, 3, 4 kalau satu tak settle lagi. Sebab kalau anda dah berjaya settle nombor 1, baru boleh nak pergi nombor 2. Dan bila anda dah settle nombor 2 dengan 1, barulah pergi nombor 3. Bila anda dah settle 1, 2, 3, barulah boleh pergi nombor 4. Bermakna tuan-puan sekalian, it's a long journey sebenarnya. Tapi tuan-puan sekalian, kita tak tahu mati bila. So, kena usaha. So, tuan-puan sekalian, nombor 1, bersegera ke arah kebaikan. Apa maksud saya ingin bersegera ke arah kebaikan? Apa maksudnya? Bila ada kebaikan, cepat-cepat buat. Jangan bertakut. Okay, baik. So, mudah kata tuan-puan sekalian, kalau ada je ruang-ruang kebaikan, dia jenis orang yang tidak akan tunggu lama, dia tak akan bertangguh, dia akan cepat-cepat buat. Saya ambil contoh, bagi mudah nampak je. Saya tak nak cerita jauh-jauh tuan-puan sekalian. Cerita paling mudah, solat. Orang yang ada karakter dan kualiti nombor 1, yusari'una fil khairat, adalah orang yang kalau solatnya, bila dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dengar je azan, dia pergi. Dia bukannya orang tak apa, belum iqamat lagi. Tak apa, habiskan cerita ramah 3 pukul 7 malam duduk. Tak apa, habiskan Samarinda baru solat zuhur. Jadi ada orang yang dia bertangguh dan kebaikan. So orang yang ada nilai tangguh ni, ada perangai tangguh kebaikan ni, dia tak lepas karakter nombor 1, ahli syurga paling tinggi. Sebab ahli syurga paling tinggi ada je ruang kebaikan, dia akan cepat buat. Solatnya, bila ada je ruang solat, bila dengar azan solat, pergi sembahyang. Terus. Dia tak tangguh. Okay, boleh faham? So rasa-rasa nombor 1 ni dah boleh buat. Jangan senyum, tepuk saja tanya iman. Nampak tak? So ingat senang kan? Nak masuk syurga paling tinggi ni. So nak kata tuan-puan sekalian, kena ada karakter. Saya pun kena ubah karakter tu. Sebab betul kata puan tadi, kadang-kadang kita boleh buat, kadang-kadang kita tak. Tapi cuba tengok ni Allah sebut dalam sebutan fi'il mudhari' ke fi'il amar. Ni fi'il apa ya? Fi'il mudhari'. Apa maksud kalau ayat tu menggunakan fi'il mudhari'? Continuous, sekarang dan berterusan. Sebab dia di samping dikatakan sebagai waktu sekarang, dia juga bermaksud continuous. Benda itu berlaku secara berterusan. Allah tak letakkan untuk fi'il madhi, tapi Allah letakkan untuk fi'il mudhari'. Bermaksud orang ini bukan kadang-kadang jadi bersegera,
tetapi dia berterusan bersegera ke arah kebaikan. Macam anda rasa ada sambut lagi tak dengan nombor 2, 3, 4? Dengan nombor 1 macam Ustaz, ada orang kata okey cerah masa depan ni, rasa dah ada dah ni. Tapi ada orang yang masih nak berangkat, macam gelap masa depan ni Ustaz. Na'udzubillah lah kan. Saya rasa dalam ni semua nombor 1 celah gigi ya. InsyaAllah dalam ni semua bakal di syurga paling tinggi belakang ni, insyaAllah. Amin. Okay, baik. So nombor 1, yusari'una fil khairat. Lagi contoh, kalau tadi kita kata sebagai solat, apa lagi contoh kebaikan yang kena bersegera lagi? Sedekah. Contohnya kalau kata sedekah, macam nak bersedekah? Macam mana? Ada orang kata saya nak minta derma Januari. Ada orang kata ni tabung sok masuk cepat ni tu kan? Tangan kena cepat tu, macam tu kan cepat? Tak, maksudnya dia tak bertanggung. Ideanya lah ruang-ruang kebaikan dia tak tanggung. Faham tak? Contoh lain, bagi salam. Kebaikan tak? Kebaikan kan? Tapi tuan-puan sekalian, bagi salam ni jangan tunggu orang bagi salam kat kita dulu. Kita bagi salam. Kena cepat-cepat bagi salam. Buat kebaikan kena cepat-cepat. Ya? Itu satu. Tapi tuan-puan sekalian, mungkin anda akan terkejut dengan nombor 2. Yang kedua tuan-puan sekalian, okey, nak buka surah Fatir ayat 32 pula. 438. So ada orang yang buat langkah proaktif. Sebelum saya minta dah buka dulu dah. So muka surat apa tadi? 346 tadi kan? Ni kan? Yang ni 438. 438. Okey, buka semua 438 bersama semua ni. Ayat ni panjang sikit kan? Okey, tak apa, baca je. Okey. Dalam kiraan 3 macam tadi juga. 1, 2, 3. Panjangkan anda baca kan? Okay, anda ambil petikan ni je. Sabiqum bil khairat. Jumpa tak petikan ni? Sabiqum bil khairat. Ada minda kecil kat sini. Sabiqum bil khairat, betul tak? Okey. Jumpa tak? Ni dekat-dekat ke ujung tu. Sabiqum bil khairat. Okey, boleh dijumpa tu. So, yang kedua tuan-puan sekalian, untuk melayakkan kita masuk dalam golongan sabiqun. So Allah kata kena jadi orang yang sabiqum bil khairat. Apa maksud sabiqum bil khairat? Kalau tadi yusari'una bil khairat, bersegera, bercepat-cepatan untuk ke arah kebaikan. Tapi sabiqum bil khairat, ya, pada dia kata fastabiqul khairat. Maksud dia? Kita kata belum lah, tetapi sabiqum ini lebih tepat kita kata sebagai mendahului. So kalau tadi karakter nombor 1 dia bercepat-cepat, ada ruang kebaikan, dia cepat. Tapi karakter nombor 2 adalah dia bukan sekadar cepat lagi dah, tapi dia mendahului dalam kebaikan. Okey, baik tuan-puan sekalian. Contoh, ramai tak hari ni manusia-manusia yang bersegera bila dengar azan pergi solat? Ramai tak? Saya tahu ada, tapi ramai tak? Ramai tak manusia yang bila dengar azan hari ni, dia boleh tutup TV dia, tunjukkan cerita sedap kat TV 3, Cerita Rama kan? So, mungkin yang tak tahu tak apalah, yang mungkin ada yang tengok, dia tengok kan? So kat TV 3 pukul 7 itulah cerita paling sedap sekali kat TV 3. Tak tahulah apa nama cerita tu kan, nanti tengok sendirilah kan? Tapi nak kata tuan-puan sekalian, 15 minit selepas itu dah masuk zuhur, pula dah masuk maghrib. TV 3 tuan-puan sekalian siap siarkan azan lagi pada waktu itu. Tapi tuan-puan sekalian, teruk tak teruk, ada setengah-tengah manusia ni, dia kata tak apalah, tunggu habis cerita dulu boleh sembahyang. Kan Isyak kan 8.38. Dia kata macam tu. Dia kata habis pukul 8. Sempat lagi 38 minit. Nampak tak mentaliti dia?
Tapi kita dah belajar tadi, orang yang menduduki tempat syurga paling tinggi dari as-sabiqun as-sabiqun, dia bersegera untuk kebaikan. Tapi tuan-tuan sekalian, yes betul, orang yang bersegera bila dengar azan memang tak ramai. Tapi walaupun tak ramai, dia still ramai. Sebab lebih 3 orang pun dia ramai juga tuan-tuan sekalian. Ramai. Tapi dalam keadaan ramai-ramai manusia yang bersegera ke arah kebaikan itu, akan ada tak orang yang mendahului daripada yang cepat-cepat? Ada tak? Contoh, lumba lari, pertandingan lumba lari. Yang masuk pertandingan lumba lari semua laju tak? Laju. Semua laju. Tapi tuan-tuan sekalian, adakah semua orang akan naik podium? Adakah semua orang akan naik podium 1, 2, 3 tu? Tak semua. Sebab yang mendahului saja yang akan dapat naik podium 1, 2, 3. Sebab itu dah tuan-tuan sekalian, pernah dengar tak perkataan musabaqah? Musabaqah hafazan Al-Quran, musabaqah tilawah Al-Quran. Apa maksud musabaqah? Pertandingan. Jadi ada kaitan tak perkataan sabiquna sabiqun sabiqum bil khairat, musabaqah, ada kaitan tak? Ada kaitan. Bermaksud tuan-tuan sekalian, yang tadi level biasa-biasa, dia orang ini cepat untuk buat kebaikan. Tapi level nombor 2, dia dah tak main level-level cepat-cepat buat kebaikan ni. Level yang lah mendahului dalam kebaikan. Saya tak nak ambil contoh jauh-jauh tuan-tuan sekalian. Contoh solat tadi tu. Kalau orang yang ada karakter dan kualiti nombor 1, dengar azan, dia pergi. Tapi kalau yang awal nombor 2 macam mana kalau dalam solat ni? Datang awal lagi. Sebelum azan, dah ready. Nampak tak beza? Tapi kalau di masjid, Ustaz, imam pun kadang-kadang lambat dia keluar. Jangan buka air imam kat sini. Walaupun kita sudah tahu pasal benda tu. Tapi itulah, tuan-tuan sekalian, memang berlaku pada hari ini. Sebab itu dah tuan-tuan sekalian, mungkin ada hal kita bersangka baik lah. Okay, bersangka baik je. Memang banyak berlaku sekarang ni dekat masjid-masjid apa, imam jadian. Tu imam jadian. Harimau jadian. Bukan harimau jadian, imam jadian. Bukan imam punya jadian. Imam jadian sebab apa tau? Bila imam datang lambat, muazzin dah iqamah, makmum belajar imam. Patutnya imam tu, tapi tuan-tuan sekalian ingat imam tu tak adil. Tuan-tuan sekalian tengok adil kat belakang lepas. Maksudnya datang lambat lah. Jadi rojak Ustaz. Ha? Jadi rojak. Di rojak. Macam rojak tak? Oh, campur imam nak kata tuan-tuan sekalian, itu situasi sekarang. Tapi tak apa, kita nak cerita pasal imam datang lambat tu, kita nak fikir pasal kita. So tuan-tuan sekalian, kalau yang tak itu bila dengar azan, dia semua dia bersegera. Tapi kualiti nombor 2 dia upgrade daripada yang nombor 1. Dia bukan main lagi dah dengar azan dulu buat nak cepat-cepat. Sebelum azan lagi dia dah terpancap ke masjid dah. Dia menunggu waktu solat bila nak masuk. Kita ni bukan jadi, tak tahulah kita di peringkat yang mana. Ada manusia dia bukan jadi tunggu waktu solat, dia tunggu waktu nak habis solat pun nak sembahyang. Tadi dia tunggu waktu solat, tapi ada orang tu pula dia apa? Dia tunggu akhir-akhir tu boleh sembahyang. Dia kata jimat air sikit Ustaz, ambil wuduk untuk masuk dengan asar sekali. Asar dia sembahyang awal waktu pula. Dia masuk dengan asar sekali. Tu tak cerdik sangat, tu masih cerdik sangat. Kalau boleh kita digalakkan sembahyang kedua semua solat tu di awal waktu. Nampak tak beza yang pertama yang kedua? So ada kata tuan sekalian, nombor 2 pun dah segitu rupa. Nombor 2 ni nak masuk as-sabiqun sabiqu. Ada kaitan? So nak kata nak capai nombor 2, gagal dah boleh belum? Mendahului dalam kebaikan. Sebenarnya bab salam tu lebih tepat untuk mendahului sebenarnya. Contoh kan, kalau anda nak tengok siapa role model terbaik untuk memperlihatkan kepada kita tentang yusari'una fil khairat, sabiqu bil khairat ni, the best role model is for sure Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh tuan sekalian, Nabi ni nak banding dengan kita tuan sekalian, bilangan solat yang Nabi sembahyang dengan bilangan solat yang kita sembahyang, siapa menang? Siapa mendahului? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam tuan sekalian, beri salam. Sampai Nabi pernah sebutkan aslim taslam. Pentingnya syiar bagi salam kepada orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, pernah sahabat Nabi kan, pernah nak cuba nak lawan dengan Nabi sampai bagi salam dulu. Dia duduk nyobok, tunggu Nabi sampai ni kan, Nabi tak nampak aku ni, sah-sah aku menang hari ni. Tapi tuan-tuan sekalian, bila dia keluar daripada tempat, Nabi Assalamualaikum. Nabi dulu. Sebab Nabi punya level tuan-tuan sekalian bukan main cepat-cepat lagi lah. Nabi punya level mendahului dan mendahului
dalam kebaikan. Solat Nabi, solat lagi banyak daripada kita. Kita ni tuan sekalian tak macam Nabi. Nabi ni maksud. Nabi ni terpelihara daripada dosa. Tapi Nabi yang tak ada dosa ni jugalah yang paling menang solat dia. Kita ni bukan maksum tuan sekalian. Kita ni banyak dosa. Tetapi solat kita masih lagi malas-malasan. Lagi kurang daripada Nabi Muhammad SAW. Fikir-fikir kan tu. So yang sanggup lagi tak dengan nombor 3, nombor 4. So setakat ni benda nombor 1, nombor 2 ni nampak cerah masa depan ke gelap masa depan? Mudah-mudahan cerah masa depan. Mudah-mudahan kena sentiasa rasa positif. Kena nampak cerah masa depan ni. Satu hari Isyak. Isyak. Bila waktu Isyak, ada ceramah. Okey, baik, soalan yang bagus. Dalam konteks masa hari ni dekat masjid kan ada ceramah-ceramah kuliah maghrib yang mungkin menyebabkan Isyak kita terlewat. So boleh tak boleh? Okey. Tuan-tuan sekalian, mazhab Syafi'iyah dia menggalakkan dan memang kita digalakkan untuk semua sembahyang di awal waktu. Tetapi mazhab Maliki khususnya dia menggalakkan Isyak itu agar dilewatkan. Nak kata ada dalil yang memang digalakkan kita Isyak ni dilewat-lewatkan. Dengan tujuan ada syarat tu. Dengan tujuan untuk mempermudahkan kita bangun qiyam tahajud. Tapi kalau saya pernah dengar Maliki kata kena lewatkan Isyak. Dia pun lewatkan Isyak, tapi dah sekali subuh bangun. Dia tak boleh. Dilewatkan Isyak itu dengan syarat berniat untuk mudah nak bangun tahajud. Sebab kadang-kadang orang perlukan motivasi kan untuk dia bangun qiyam pada waktu malam sebab dia memerlukan kewajipan untuk dia bangun. Dia sedap, aku tak sembahyang Isyak lagi. Dia bangun. So alang-alang dah bangun Isyak, dia pun bangun dan tahajud. Nampak? Dengan syarat macam tu. Tapi kalau anak sahaja tak boleh. So sekarang ada keringanan sebab kita ada kuliah. Dan itu je masa kita sekarang dekat Malaysia, konteks kita dekat Malaysia ni, itu je masa ramai orang boleh berkumpul dekat masjid. Dengan peringatan-peringatan daripada Allah. Maka tak apa, ianya dibenarkan. So kalau kita semayang selepas itu pun dikira masih lagi di awal waktu. Dan saya nampak pun penceramah hari ni pun tak adalah derajat sampai pukul 11 malam. Ke ada? Orang kurang pun pukul 9. 30 minit lewat. Tu pun sekarang ni pun muazzin pun dah alert dah. Dia kata di azan, lepas azan tu pun dia tak biarkan kita semayang sunat dulu, terus iqamah. Kan dia terus iqamah. So tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, baik, kembali pada yang ni. Nombor 3 tu puan sekalian, buka surah Al-Imran 133. Ke surat 67. Alhamdulillah, cepat sikit kerja kita. Okay, kita nak selesaikan ni cepat sebab saya nak bagi tahu pasal kelas dia ini. So insya-Allah lah akan ada lain-lain yang kita akan bincang, tapi nak katanya cerita pasal kelas ni panjang sikit. Okay, baik, nombor 3. 133. Tenang. Okay, 1, 2, 3. وسارعوا jumpa tak perkataan wasari'u ila maghfiratin? Jumpa? Kan? Anda nampak tak? Dia macam trend dia. Nombor 1, yusari'u. Nombor 2, sabiqu. Nombor 3, sari'u adik. Tetapi dia beza. Tadi dia bersegera ke arah kebaikan. Tapi yang ni bersegera ke arah keampunan. So ini karakter nombor 3. Orang-orang yang mendapat tempat syurga paling tinggi ataupun dapat kelas as-sabiqun as-sabiqun. Dia bersegera ke arah keampunan. So macam mana kita nak tengok kita dah ada kualiti bersegera ke arah keampunan itu puan sekalian? So kita tengok hari ini puan sekalian, kita telah pernah disebutkan kullu ibni adam khata'. Setiap anak-anak Adam itu melakukan salah. Betul? So kita ni tak pernah terdepan daripada melakukan kesalahan. So kalau kita sentiasa buat salah puan sekalian dan kita sedar kita buat salah, orang yang ada kualiti nombor 3, bila dia tahu dia buat salah, dia sedar dia buat salah, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Cepat-cepat minta ampun pada Allah. Tak terfikir dalam kepala dia, tak apalah, tengoklah esok macam mana saya taubat. Tak terfikir dalam kepala dia bila dia buat dosa tu, tak apalah, tahun depan saya taubat. Tak ada.
Sebab orang yang boleh menangguhkan taubat dia seolah-olah macam dia tak percaya akan adanya kematian depan dia. Sebenarnya kalau ikutkan, kita tak ada posisi pun untuk menangguhkan taubat kalau kita sedar kita kena bertaubat. Sebab kita tahu kita mati bila, tu maksudnya itu je poinnya. Jadi bila Allah kata wasari'u ila maghfirah, bila semua manusia buat dosa, semua buat salah, maka dia sedar dia buat salah, dia cepat-cepat minta ampun pada Allah. Ini kualiti. Okey, baik. So tuan-tuan sekalian, rasa okey tak nombor 3? Macam mudah sikit daripada 1 dengan 2. Tuan-tuan sekalian, saya cakap terus-terang. Kalau anda tak biasa dengan 1 dan 2, percayalah nombor 3 dengan 4 ni lagilah anda tak biasa. Sebab bila kita tak bersegera ke arah kebaikan, tidak mendahului dengan kebaikan, maksudnya hidup kita dipenuhi dengan apa? Keburukan. So bila hidup penuh dengan keburukan, dia akan menggelapkan hati. Orang yang hati gelap kurang istighfar. Orang yang hati hitam, hatinya busuk, hatinya tak apa-apa nak baik, dia akan tak mudah untuk minta ampun pada Allah. Sebab dia rasa macam okey je hidup. Okay, nampak? So nombor 4 tuan-tuan sekalian, lepas Allah bagi tahu kena bersegera ke arah ampunan pada nombor 3, saya rasa anda boleh agak, walaupun tak kena buka, anda boleh agak nombor 4 yang aku bunyi. Yes, dia ada perkataan sabiqu juga. Ila apa? So tuan-tuan sekalian nampak tak? Yusari'u sabiqu, sari'u sabiqu. Nampak tak? So tuan-tuan sekalian, nombor 4 ini Allah sebut sabiqu. Dia bukan sekadar bercepat-cepatan bila dia buat salah dia minta maaf, tapi dia punya level yang keempat ni tuan-tuan sekalian adalah dia mendahului dalam keampunan. So macam mana kita nak check? Kalau tadi orang tu kalau dia buat salah, dia minta ampun pada Allah. Tapi kalau yang nombor 4 ni macam mana? Tadi buat salah pun minta ampun. Nombor 4 ni tak perlu tunggu buat salah, dia dah minta ampun. Buddha kata minta ampun in advance. In advance. Kadang-kadang kita nak tunggu buat salah dulu baru kita nak minta ampun dengan Tuhan, betul? Tetapi tuan-puan sekalian, yang ada orang yang ada karakter nombor 4 ni tak perlu tunggu buat dosa dulu. Dia dah setiap hari mohon pada Allah, ampunkan dosa aku, wa ma qaddamtu wa ma akhar. Apa yang terdahulu dan apa yang terkemudian. Itu doa in advance, minta ampun in advance. Tuan-puan sekalian, again, bila kita nak tengok 2 karakter yang terakhir ni tuan-puan sekalian, sekali lagi saya kata role model terbaik ni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya tuan-puan sekalian, Nabi dah tak main Yusari'u ni. Nabi punya label sabiqu belaka, mendahului belaka. Bukti Nabi mendahului dalam keampunan kepada Allah tuan-puan sekalian, apa bukti dia? Nabi ni ada dosa tak? Nabi ada dosa tak tuan-puan sekalian? Ada. Dengan Nabi yang tidak ada dosa ni tuan-puan sekalian, Nabi yang tak ada dosa, sekurang-kurangnya istighfarnya sehari. Saya sebut sekurang-kurangnya. So bermakna tuan-puan sekalian pasti Nabi lebih. So bila kata sekurang-kurangnya, ada kebarangkalian Nabi lebih lagi istighfar. Nabi sekurang-kurangnya istighfar satu hari 70 kali. Yang ni makhluk yang tak ada dosa ni. Nabi Muhammad tak ada dosa, tapi istighfarnya lagi banyak daripada kita yang ada buat dosa setiap hari. Macam mana? So Nabi ni tak perlu tunggu nak buat dosa, dan Nabi tak akan ada dosa, tapi Nabi lah orang yang paling banyak istighfar. Nabi tak ada dosa, tapi Nabi lah paling banyak solat. Sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Kita tak tahu maksudnya. Kita ni sesemaya bengkak kaki. Asal semayang bengkak kaki, bukan bengkak sebab semayang. Kita semayang bengkak kaki. Banyak faktor lah, kau pun satu hal lah. Kan nak kata gitulah gambaran hidup kita hari ni. So tuan-puan sekalian, bila tengok 4 karakter ini, so why not tahun baru ni, lepas kita belajar satu hari nanti kita akan dikelas-kelaskan pada dekat akhirat nanti. Dan kelas, kalau saya tanya nak masuk kelas yang mana, semua nak masuk kelas ni. Betul tak? Semua nak masuk syurga paling tinggi. So why not dengan usia yang masih Allah pinjamkan pada hari ini, dengan berkebetulan kita baru masuk tahun baru, why not letakkan azam tahu, ya Allah, permudahkan aku untuk masukkan 4 kualiti di dalam diri aku. Sebab aku tak tahu aku mati bila, tapi aku nak sangat kalau aku mati, aku nak masuk dalam kelas yang sangat best ni. Kelas yang sangat tinggi darjatnya ni, yang tempatnya syurga paling tinggi. So ya Allah, permudahkan aku untuk masuk dalam kelas ni, dan permudahkan aku untuk buat apa yang orang-orang dalam kelas ni buat. So orang-orang yang berada dalam kelas ni buat apa benda? 4 benda ni. Sekurang-kurang tu kena ada 4 karakter ni.
So kita lebih mengetahui apa keadaan kita sekarang. Maka tuan-puan sekalian, kita ubah sedikit demi sedikit, tapi kita minta Allah bagi kita konsistensi, bagi kita istiqamah dalam melakukan benda ni. Tak adalah hari ni semangat, okey Azhar tahu 4 benda, saya kena buat ni, buat 4 benda ni. Tapi esok buat lagi, lusa buat lagi, tulat habis. Tak nak macam tu lah. So biarlah azab ini berkekalan sampai kita menghempuskan nafas kita yang terakhir. Boleh? Teman sekalian? So nak masuk tak kelas ni? Nak masuk tak kelas ni? So kita kena buat apa yang orang kelas ni buat. Apa requirement yang melayakkan kita masuk dalam kelas ni. So 4 benda. So teman sekalian, so orang yang tidak ada requirement yang asas untuk masuk as-sabiqun as-sabiqun, tapi dia still beriman kepada Allah, dia still baik, so for sure lah dia akan jatuh ke kelas yang kedua. Namanya ashabul yamin. Ada pun orang yang ni pun tak ada, tak lain dan tak bukan, masuklah golongan yang ni, ashabus. Saya tak nak panjangkan cerita pasal kelas ni teman sekalian, cukup sekarang motivasi kelas pertama. Sebab kita nak masuk kelas tu belakang kan. So ini masuk kelas pertama. Insya-Allah ni. Baik. Inna yauman kana miqata. So Allah bagi tahu dia telah ditetapkan masa. So nak kata tuan-puan sekalian, ayat ini telah turun 1400 tahun yang lepas. Dan pada waktu itu, sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang dekat Mekah pada waktu itu sudah mula diperdengarkan ada hari yang telah ditetapkan waktunya. So waktu itu tuan-puan sekalian, bila kalau ada orang cakap kan, okey, akan ada satu hari yang telah ditetapkan waktunya untuk kita akan berkumpul dalam kelas-kelas tertentu. Kalau kita dengar macam tu, macam kita rasa dekat ke makin jauh? Rasa dekat lagi ke? Rasa dekat ke jangan sejauh lagi benda? Rasa dekat kan? Tapi nak kata, ini ayat ni turun 1400 tahun yang lepas. 1400 tahun yang lepas. Bermakna sahabat-sahabat bila dengar Nabi sebut daripada Allah, inna yaumal fasli kana miqata, saat itu sahabat pun sudah merasakan, dekat dah hari ni. Sebab itu cara Nabi sebut dan itu cara Allah sebut, dekat dah hari ni. So kalau 1400 tahun yang lepas sudah rasa dekat, kita ni level apa tu mas? Sangat dekat, terlajak dekat, tersangat dekat. Bagi saya dah nak sampai dah. Tak tak? Dia bukan main nak dekat-dekat dah ni, dia main dah nak sampai dah. Hari. So tuan-puan sekalian, kalau kita tengok halaqah TV3 pada hari ni, tuan-puan sekalian, banyak dah jumpaan-jumpaan tentang fakta-fakta kiamat ni yang Allah buka sikit demi sedikit. Nak kata tanda-tanda kecil ni terlalu banyak berlaku, dan ada yang telah mengatakan tanda besar yang pertama sudah ada. Apa benda tanda besar yang pertama? Dajjal. So wallahu a'lam bissawab. Ada setengah-setengah mendakwa ini tak boleh kita jadikan sebagai iman yang utama lah. Tapi ada setengah-setengah yang mengkaji pasal teori-teori akhirat ini. Ada yang mendakwa Ramadan 2020 akan berlaku Dukhan. So which mean satu je lagi peringkat untuk sampai matahari terbit dari barat. So bila matahari terbit dari barat, tuan-puan sekalian, game over. Tahu game over? Masa untuk repent, masa untuk bertaubat habis. Masa tu kiamat tak berlaku lagi ya. Matahari terbit daripada barat, kiamat tak berlaku lagi ya. Dia baru tanda besar baru. Tapi tiba matahari terbit daripada barat, habis. The decision is final already. Dah habis dah waktu. Nak semayang ke, tak nak semayang ke, nak bertaubat ke, tak bertaubat ke, keputusan dah final. Dah final dah, tak ada perubahan dah waktu tu. Tak ada perubahan. So tuan-puan sekalian, kalau katalah benar apa yang didakwakan itu, macam mana? Kita dah ujung So fikir-fikirkan, ada masa lagi tak nak tangguhkan taubat tu? So macam mana kita dalam keadaan kita nak masuk syurga paling tinggi, dah ada belum 4 karakter. Fikir-fikirlah macam mana kita nak plan tu. Dalam keadaan tak tahu kita mati bila. Dia no more time actually. Tak banyak masa lagi. Masa dah tak banyak. Saat Nabi hidup dengan sahabat-sahabat pun, Nabi selalu tanamkan kiamat tu dah dekat, kiamat tu dah dekat. Sekarang ni tuan-puan sekalian, bukan level dekat, dah nak sampai dah. So bila nak sampai, masih ada masa lagi ke untuk kita nak bersenang-lenang? Ada masa lagi ke untuk kita tidur banyak tuan-puan sekalian? Tak ada masa. Okey, baik. Sambung. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, iaitu masa ditiup sangkakala lalu kamu bangkit hidup serta datang berpuak-puak kepada mahsyar.
So ada pula yang dikatakan di samping dipecahkan kelas-kelas manusia itu, nanti bila ditiup sangkala yang kedua, khususnya dalam ayat ni sur, yauma yunfakhu fis-sur, dalam ayat ni adalah sangkala yang kedua ya. So ditiup sangkala yang kedua maksudnya bangkit hidup. So bila sangkala keberapa yang kita akan dihidupkan semula? Sangkala yang kedua. So bila ditiup sangkala yang kedua, lalu bangkit semula orang-orang yang telah mati dan mereka akan datang dalam keadaan afwaja. Afwaja yang mana? Berpuak-puak. So menurut tafsir Al-Maraghi sebagai contoh, Ibnu Kathir pun mengatakan sedemikian, kita akan datang nanti, ni dekat pada mahsyar punya cerita kan? Dekat pada mahsyar nanti kita akan datang dengan imam-imam kita. Ibnu Kathir pun sebut benda yang sama, Al-Maraghi pun sebut benda yang sama. Kita akan datang dengan imam-imam kita. So dalilnya adalah dalam surah Al-Isra ayat ke-71. So bila dia kata afwaja ni, dia katakan dengan imam tu, dalilnya adalah Al-Isra 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama imamnya. So nak kata nanti bila Allah nak panggil semua orang kepada mahsyar ni, Allah akan seru nama imam-imamnya. So nama imam siapa? Nama Imam Al-Azim lah. Ya? Imam Syafi'i? No. Dia akan sebut nama umat Nabi apa? Umat Nabi Muhammad, come over. Macam tu. Umat Nabi Musa, come over. Macam tu lah. So imamihim dekat sini, unasin bi imamihim, tafsirannya adalah akan dipanggil ikut imam dia. Imam dia siapa tadi? Rasul kita. Kita ni umat Nabi apa? Macam tu lah, umat Nabi apa. Faham eh? So itu yang dikatakan imam kita. Imam kita adalah Nabi kita. So imam kita siapa? Nabi Muhammad SAW. So itu yang dikatakan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Bila tiup sekali yang kedua ni, kita dibangkitkan semula dan kita akan dipanggil dengan memanggil nama imam kita. Itu yang dikatakan afwaja. Lalu wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan pada masa itu langit dipecah belahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Kalau kita baca surah Ar-Rahman, kita akan tengok betapa Allah ciptakan langit ni imbalance. Dalam ayat apa tu kita baca yang sebelum ayat Al-Arda wada'aha lil-anam tu? Macam ayat dia? Sebelum tu. Yang mizan tu, Allah tatghaw fil mizan. Yang pasal mizan. Kan cerita pasal langit sebelum tu. So nak katanya poin kat sini adalah Allah bagi tahu Allah cipta langit ni imbalance. Tetapi bila berlaku goncangan terhadap dunia, kan bila berlaku kiamat kan berlaku zilzalah, goncangan terhadap muka bumi ni, maka bila goncangan terhadap dunia ni berlaku crack kepada balance yang Allah takdirkan kepada langit tu tadi. Sebab itu Allah kata dalam surah Ar-Rahman juga, bila crack dan pecah ni langit itu, langit tu sendiri dikatakan surah Ar-Rahman berdarah disebabkan terpecahnya langit. Kan dikata bila pecah langit tu, terbuka langit tu sampai berdarah, dan darah langit itu seperti wardatan kadbihan, ingat lagi tak? Seperti warna bunga ros yang kemerah-merahan, warna darah langit pada waktu itu. So pecahnya langit pada waktu itu. So bila berlaku kiamat tuan-tuan sekalian, Allah nak bagi tahu dunia akan hilang stability, bumi akan hilang stability, langit akan hilang balance dia. Maka bila balance sudah hilang, maka yang terbuka, bila dah ada crack, so yang terbuka adalah pintu-pintu bagi langit. So nak kata sekarang ini pintu-pintu langit tak terbukalah sebab imbalance. Tapi bila dah berlaku crack tu, pintu-pintu langit akan terbuka. Anda faham tak pintu-pintu langit ni maksudnya macam mana? Sekarang ni tuan-tuan sekalian, dekat angkasa sana ada meteor, ada benda-benda yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada bumi. Tapi sebab ada lapisan-lapisan langit yang ada sekarang ni tuan-tuan sekalian, telah menyebabkan apa tau? Ham-ham. Benda-benda yang mengancam daripada angkasa sana tidak masuk ke bumi. Tapi bila berlaku kiamat tuan-tuan sekalian, it widely open. Dia terbuka dengan luas. Disebabkan goncangan bumi tadi tu, goncangan dunia berlaku, maka hilang balance tu. Maka apa yang tinggal adalah bukaan-bukaan ancaman yang datang daripada luar yang boleh masuk ke dalam bumi. Itulah gambaran kiamat. So nak kata tuan-tuan sekalian, yang kita hidup kat dunia sekarang ini, kita hidup selesa sebab Allah takdirkan stability dan balance yang ada kat dunia pada hari ini. Tapi bila berlaku kiamat, hilang balance tu, maka berlakulah disaster. Berlakulah bencana terhadap dunia pada hari ini. Jelas?
So hakikatnya kita kena ucap terima kasih pada Allah atas setiap detik yang kita hidupkan muka bumi pada hari. So dia bukan sekadar bagi oksigen kepada anda ataupun sekalian, tapi dia bagi kita hidup dalam keadaan tenang dengan Allah jaga balance satu dunia pada hari. Satu dunia pada hari. Dan astronomi bagi tahu pada hari ni, kalaulah saya pernah tanya kat sini kan, bumi ke matahari yang bergerak? Anda belajar sains, siapa yang bergerak? Ini saya dah kata lah kan, anda punya versi sains, kita kata bumi yang bergerak, betul? Tapi Quran kata apa? Wasyamsu tajri. Sudah. Selama ni puas kita kata matahari itu sistem yang duduk tengah-tengah. Dia statik dia, yang bergerak bumi. Tapi Allah kata no. Yang gerak bukan bumi. Yang gerak wasyamsu tajri. Matahari itu berlari, dia yang bergerak. So tuan-tuan sekalian, pernah sekali kan ada orang yang mengkaji bidang-bidang sistem orbit pada hari ini, lari 0.000001 saat pergerakan yang ada sekarang ni. Lari sikit je, berlaku bencana yang sangat besar kat dunia pada hari ini. So nak kata orbit yang bergerak pada hari ini bergerak dengan kadar yang sangat tepat, sangat precise, yang kalau lari 0.0001 saat pergerakan dia collapse. So nak kata peredaran sekarang ni very precise. Siapa yang jaga? Allah yang jaga. So anda bayangkan makhluk yang hidup berjuta-juta, berbilion-bilion dekat dunia pada hari ini pun Allah jaga. Sekecil-kecil pergerakan yang tak boleh lari pada satu saat ni pun Allah juga yang jaga, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Allah kata, kalau kita nak hitung nikmat Allah pada kita sekarang ni, la tuhsuha, takkan boleh kira. Sebab kita dah nampak nikmat, kita boleh nampak, tu pun nampak, tak nampak, tu pun nampak. Itu je kita nampak. Tapi yang Allah jaga dekat luar sana tu, yang tak bagi ancaman dekat kita, tak bagi mudarat dekat kita tu, sebab tu tak boleh kira. Tak boleh kira sangat nikmat. Sama juga dengan peredaran darah dalam badan. Kan darah yang bergerak dalam badan itu maksudnya kan? Kan kalau anda kira, anda pernah tengok tekanan darah? Kalau darah tu laju sikit je, high blood pressure. Kalau slow sangat pun, low blood pressure. So nak kata normalnya, kadar pergerakan darah dalam badan yang anda tak boleh kawal, jantung anda yang menentukan kelajuan dia, Allah juga yang kawal. Terpam kuat sikit je, zoom laju. Terpam slow sikit je, low blood pressure. Setara kelajuan darah dalam badan pun Allah yang kontrol setiap seorang daripada kita ni. So agak-agak ataupun sekian ada masa lagi ke kita nak tak beri terima kasih pada Allah. Banyak sangat yang Allah bagi kat kita. Banyak sangat. Okay, baik. Jadi bila Allah kata wa futihatis sama wa fakanat abwaba, maka bila dah kerat jadilah pintu-pintu yang terbuka. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung ganas setelah dihancurkan, diterbangkan ke angkasa, lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir. So nak kata gunung yang kita nampak sekarang ni, kalau kita keluar daripada Akrab ni, kalau kita pandang sekeliling kita, nampak tak mana-mana gunung? Ada? Tak ada? Bukit ada lah. Tapi nak kata gunung ni lah benda yang obvious lah. Benda yang kita boleh nampak daripada jauh sebab dia besar. Tapi anda bayangkan nanti bila berlaku kiamat, betapa hancur sehancur-hancurnya gunung yang besar itu. Allah kata sampai jadi riak macam Fata Morgana. Yang anda kata riak sinar panas tu kan, Fata Morgana tu. Anda tahu Fata Morgana? Anda nampak macam ada, tapi bila anda dekati, tak ada. Daripada jauh nampak macam iya, dia sama-sama tu, tapi bila anda dekati, hilang. Sebab betapa hancurnya Allah hancurkan gunung dan ganah pada waktu itu, sampai tak tinggal apa-apa sisa. Dikatakan dalam tafsiran yang lain, dia diangkatkan dan diterbangkan ibarat seperti kapas. Sebab itu kalau anda baca suratul Qari'ah, Allah bagi tahu jibal macam mana? Kal ihnil manfush. Ihnin itu apa? Ihnin. Kapas. So gunung diterbangkan macam kapas. Cuba anda balik ambil kapas kat rumah, ataupun anda jangan dicurilah. Dekat surau kan ada alat pengurusan jenazah tu kan. Kan ada kapas untuk sebab itu. Jangan dicurilah. Anda cari kapas, anda bayangkan dia jatuh macam mana. Dan tuan-tuan sekalian, nanti bila tiba hari kiamat, kita akan tengok nanti gunung ganang, ia akan jadi kapas yang berterbangan. Boleh bayang? Gunung terbang.
Selama ni dia pasak kepada bumi, tapi sekarang Allah angkatkan dan terbangkan benda. Boleh bayang tak macam mana gambaran itu? Dahsyat tak dahsyat kiamat ni? Okay, baik. So bila Allah kata jibal, okay, catat sikit. Yang ni komentar daripada Al-Marazi. So Al-Marazi beritahu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pelbagai keadaan gunung ganang pada saat berlakunya hari kiamat. Antaranya, so nak kata dalam Quran bila Allah cerita pasal gunung ganang, Allah ada cerita beberapa keadaannya yang Allah cerita dalam Quran. So ni antara benda yang berlaku kepada gunung saat berlakunya hari kiamat. Nombor satu adalah berlanggaran. So, berlanggaran, gunung pun berlanggar. Berlanggar semestinya. Okay. Dalilnya adalah surah Al-Haqqah ayat ke-14. Surah Al-Haqqah ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan bumi serta gunung ganang diangkat dari tempatnya lalu dihancurkan kedua-duanya dengan sekali hancur. So yang dikatakan collide di antara bumi dengan dengan gunung, sebab Allah pernah sebutkan wal jibala autada. Gunung itu adalah sebagai paku kepada bumi, pasak kepada bumi. So bila berlanggar tak ikut fungsi yang betul gunung itu kepada bumi, maka itu yang dijadikan sebagai benda Allah kata dihancurkan serta merta. So nak kata bumi pada hari ini stable sebab ada pasak tu. Tapi bila pasak itu sudah mula hilang fungsi, yang tu jadi collide. Tahu tak collide? Collide ni apa? Collision. Perlanggaran. Perlanggaran kat situ. Okay, baik. Tu dalilnya Al-Haqqah ayat 14. Lagi. Apa yang berlaku dekat gunung? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Surah Al-Qari'ah. Apa maksud dia? Dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan. Kapas yang berterbangan. Kal'ihnil manfush. Okay, itu surah Al-Qari'ah ayat 5. Lagi, apa lagi yang berlaku dekat gunung? Suratul Waqi'ah ayat 5 hingga 6. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Which mean Allah bagi tahu gunung ganang hancur, lebur. Lalu menjadilah ia debu yang berterbangan. So bila hancur gunung-gunung ini, Allah kata debu tadi itu jadi debu yang berterbangan sahaja. So hancur betul lah gunung ganang yang kita nampak besar pada hari ini. Okay, dapat catat sekarang 3 benda yang berlaku yang Allah sebut dalam Quran. Yang pertama tadi mudah, pelanggaran, collision. Yang kedua tadi mudah, jadi seperti kapas ataupun bulu yang berterbangan. Yang ketiga benda tadi tu maksudnya akan hancur lebur menjadi debu. 3 keadaan kata Al-Marazi rahimahullah yang akan berlaku kepada gunung saat berlakunya hari kiamat. Okay, jelas Lalu tuan-tuan sekalian, lepas habis cerita pasal berlakunya kiamat, Allah nak masuk pula pasca selepas kiamat berlaku. Apa yang akan berlaku selepas kiamat berlaku? So, tadi kita telah dijelaskan akan berlaku pemecahan kelas. Dan ada juga selepas itu Allah bagi tahu, okey, ada satu side kelas 2 ni memang kita nak masuk lah. Tapi yang paling kita nak masuk yang ni. Tapi Allah mulakan dengan cerita pasal yang ni. Ni. Apa yang berlaku kepada Ashabus Shimal? Ayat ni agak scary nak dibacakan ke pasti Kalau tak faham mungkin tak akan scary. Tapi kalau faham scary. Kenapa scary? Jom kita baca. Inna jahannama kanat mirsad. Sesungguhnya neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni tuan-tuan sekalian, neraka yang level berapa? Neraka Jahannam ni neraka level berapa? Yang paling bawah sekali. Which means yang paling teruk sekali. Okay. Inna jahannama kanat mirsad. Dijadikan sebagai tempat untuk mengintai. Sebab kalau ada terjemahan, semuanya neraka Jahannam adalah disediakan, betul tak? Itu terjemahan anda kan? Tapi kalau anda ikut bahasa, inna sesungguhnya Jahannam, neraka Jahannam, kanat setelah dijadikan mirsad. Mirsad ni datang perkataan rasadah. Rasadah ni apa? Intai. Lihat, perhati. Itu rasadah. Jadi kalau Allah sebut mirsadah, tempat mengintai, tempat untuk mengawas, tempat untuk memerhati. Jadi Allah bagi tahu neraka Jahannam itu akan dijadikan sebagai tempat untuk mengintai. Apa maksudnya? Neraka Jahannam tempat mengintai, apa maksudnya? Ibaratnya macam ni Kalau kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla,
Dan dosa kita sangat-sangat besar. Allah bagi tahu antara fakta yang kita kena realize saat ini adalah teman sekalian, orang yang buat maksiat ni neraka jahanam tengah intai dia tau. Anda bayangkan teman sekalian, anda kalau hari ini pembunuh duk follow anda, intai anda pun anda takut. Sekarang ini tempat yang bakal dihuni secara kekal abadi oleh orang-orang yang buat maksiat ni. Neraka jahanam dekat dunia dah intai lah dia. Okay, ni bakal penghuni tempat ni. Macam scary ya. Kalau hantu duk tengok anda dari kelih daripada jauh pun anda dah takut. Hantu kat lima tak takut lah kan. Hantu kelakar dah kan. Tapi tuan-puan sekalian, bayangkan neraka jahanam mengintai penghuni-penghuninya. Potential penghuni. Oh, ini penghuni berpotensi untuk masuk tempat ini. Scary ya neraka jahanam duk intai kita. Tempat yang kita dah sudah tahu setiap malam kita baca surah Al-Mulk kan. Apa yang berlaku kepada penghuni-penghuni neraka jahanam? Apa dah? Syahiqa wa hiya tafur tu. Takadu tamayyazu minal ghais. Kan? Dia menjerit-jerit sampai nak pecah neraka. Anda bayangkan tempat yang akan diseksa neraka, diseksa ahli neraka ni sampai menjerit. Anda tahu tak syahid ni maksudnya macam mana? Jeritan yang macam mana? Jeritan yang panjang, kata Raghib Al-Asfahani, syahid ni macam ni. Panjang, yang panjang. Tapi bila nak habis nafas dia, bila menjerit yang panjang itu, hujungnya bunyi seperti keldai. Saya nak buat pun saya tak nak jadi ahli neraka tu. Tapi saya terpaksa buat supaya kita faham macam mana gambaran hujungnya bunyi jeritan ahli neraka ni. Alah. Sebab dia terlalu sakit diseksa oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu jeritannya terlalu panjang sampai tak boleh nak lepaskan setiap saat itu hanya dengan jeritan. Tapi sebab dah habis nafas, dia macam hujung-hujung tu bunyi macam keldai, bunyi keldai. Sekali ya. Dan kalau itulah bunyi penghuni-penghuni yang bakal diseksa dalam neraka, kalau kita buat maksiat hari ni tuan-puan sekalian, neraka tu yang bakal orang menjerit macam cara macam tu, dia akan intai kita nanti. Sanggup? Suka? Selesa? Nah, itulah faktanya. Itu mirsadah, tempat memerhati. Dia akan intai siapa potensial penghuni-penghuni dia. Okay, potensi siapa yang potensi besar untuk masuk dalam neraka. Inna jahannama kanat mirsada. So siapa yang akan intai tu? So ayat selepas ni bagi tahu siapa yang dia akan intai. Siapa yang orang-orang yang berpotensi untuk diintai itu? Littaghina ma'aba. Akan intai orang-orang yang tagha. Tagha ni apa benda tuan-tuan sekalian? Yang melampaui batas. Ma'aba, melampaui batas hukum Tuhan. Dan itulah tempat-tempat dia akan dikembalikan. Itulah tempat yang akan dikembalikan mereka-mereka ni semua. Dan tuan-tuan sekalian, siapa yang disebut oleh Allah sebagai orang yang tagha dalam Quran? Fir'aun kan? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Dia orang-orang yang melampaui batas. Maka tuan-tuan sekalian, bukankah orang-orang yang tagha itu tempatnya tak lain tak bukan neraka yang paling bawah sekali? Neraka yang paling seksa sekali. So Allah sebut dalam ayat 21 ni neraka apa ni? Neraka apa ni? Jahannam. So nak kata tuan-tuan sekalian, kalau anda mungkin pernah dengar kisah Fir'aun dekat muka bumi ni, dia rasa macam nak rindu lah nak jumpa dia. Nak tengok macam mana rupa Fir'aun yang sebenar. Silakan untuk menjadi orang yang diintai oleh neraka-neraka jahanam. So akan adalah potensi untuk jumpa dengan Fir'aun yang dah dengar cerita dekat dunia. Okay? So kalau nak jumpa Fir'aun, kena pastikan neraka jahanam intai anda sekarang. Kalau nak lah. Nak ke? Nak lah. So janganlah dia neraka jahanam intai. So jangan jadi orang yang melampaui batas. Siapakah orang yang melampaui batas itu maksudnya? Bila sebut tagha, melampaui batas, apa maksud kita ni melampaui batas? Contoh, Fir'aun jelas lah. Fir'aun ni jelas. Sebab apa dia mengaku dia sebagai Tuhan? Melampau. Munafik, yes juga. Tapi dia mau kepada benda-benda yang dia buat tu. Sebab tu dia kata dia masuk asfali minan nar, neraka paling bawah, neraka jahanam. Munafik tak dikira tagha. Yes, syirik. Sepatutnya kita ni mengesakan Allah tapi syirikkan Allah, menduakan Allah. Itu yang dikatakan melampau. Lagi melampau dalam melakukan dosa. Patutnya kalau itu dia buat sekali dia taubat, tapi dia berterusan melampau dalam melakukan dosa pun dikira tagha. Macam mana? Zina
Sama juga, melampau lah tu. Patutnya yang halal ni adalah berkahwin, tapi dia pilih untuk zina pun ketika melampau. Nak kata tuan-puan sekalian, orang-orang yang melampau dalam tidak taat pada Allah, itulah dikira sebagai Allah. Dia tak semestinya mengaku sebagai Tuhan dia Allah. Buat dosa, banyak buat dosa pun dikira melampau. Murtad. Lagilah. Itu lagilah. Syirik tu kira murtad lah tu. Syirik tu kira murtad lah tu, menduakan Allah tu. Okay, baik. Ditarina ma'aba labithina fiha ahqaba. Dua ayat lagi. Boleh? Labithina fiha ahqaba. Yang ni pun best juga. Terus sekalian je. Okay. Allah kata tadi kan neraka jahanam tempat mereka kembali kan? Kan? Neraka jahanam tempat mereka kembali kan? Saya bukan nak balik ni, saya nak buat contoh ni. Okay. Neraka jahanam tempat mereka kembali tu, ditarina ma'aba, tapi Allah sambung lagi. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berkurun lamanya. Itu terjemahan standard. Tapi tuan-puan sekalian, labithina, mereka tinggal fiha, dalamnya. Ahqaba tu yang saya nak ceritakan pasal benda kat depan ni. Sebab ahqaba dia datang dari perkataan haqibah. Apa maksud haqibah? Bag. Kalau orang perempuan disinonim dengan bag. Betul tak? Ada bag tangan. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya, siapa yang tentukan untuk sesuatu masuk dalam bag? Yang orang lelaki dah tinggi dia kata Allah lah. Tapi nak katanya, siapa yang tentukan sesuatu akan masuk dalam bag? Pemilik bag ni. So dia tentukan nak masukkan apa, laptop ke, buku ke, dia tentukan. Dan dia yang tentukan sama dia nak tutup ke tidak benda tu. So pemilik bag akan tentukan bila dia nak buka dan bila dia nak tutup. Dan dia juga tentukan siapa yang akan masuk. Bukan siapa. Dia akan tentukan apa benda yang akan masuk dalam bag. Nampak tak? Tapi nak kata kalau benda yang dah pernah masuk, tapi dia rasa macam dia tak perlukan lagi dah. Sorry. Kalau dia dah masukkan benda tu, tiba-tiba dia tak teringat pasal benda tu. So maksudnya dia akan kekal dalam tu. Kekal kat dalam tu kan. Dia tak akan keluar sampai bila-bila sebab tak teringat dah. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang saya nak fahamkan kat sini, Allah nak bagi tahu simbolik orang yang masuk neraka ni seperti macam masuk sesuatu dalam bag. Masuknya sesuatu dalam bag. So Allah juga yang tentukan untuk pintu ni dibuka. Allah yang tentukan sama ada siapa yang akan masuk ke dalam ni. Dan Allah yang tentukan untuk pintu ni ditutup. Dan Allah tentukan sama ada Allah nak ingat ke tidak siapa yang ada kat dalam tu untuk dikeluarkan atau tidak. So kalau Allah tak teringat tuan-puan sekalian, maka jawapannya kekal kat dalam tu. Faham tak faham? So tuan-puan sekalian, anda mungkin pernah dengar Ustaz, bukan orang-orang yang beriman tu kalau dia beriman walaupun sebesar biji sawi, kalau dah habis tempoh sisaan dia maka dia akan keluar daripada neraka. Betul Ustaz? Tuan-puan sekalian, dia bergantung. Sebab siapa owner neraka ni? Siapa punya neraka ni? Dia bukan neraka ni bag saya. Tapi tuan-puan sekalian, siapa owner neraka ni? So tuan-puan sekalian, betul memang ada konsep. Kalau kita telah dihabis, bukan kita lah, kalau ada orang yang telah dihabiskan sisaannya, mungkin akan ada posibiliti dikeluarkan neraka. Tapi bila masuk alam akhirat, jangan lupa satu ayat, Maliki Yaumiddin. Allah berkuasa penuh, Allah in charge penuh terhadap apa yang berlaku dekat alam hari pembalasan. Maksudnya tuan-puan sekalian, mungkin anda pernah dengar api seksa boleh keluar, tapi yang menentukan terbukanya pintu tu, tertutupnya pintu tu, masuk sesuatu, keluar sesuatu, siapa? Dia tertakluk pada bos di atas. Dia tertakluk pada Allah yang in charge tempat tu macam mana. Kalau Allah berkehendak untuk, dia tu dah habis dah tu, bukalah, ambillah dia, keluarkan dia. Keluarlah dia. Faham? Sebab syafaat pun tuan-puan sekalian, siapa yang tentukan manusia akan dapat tak dapat? Allah juga. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Sebab syafaat tuan-puan sekalian, saya pernah ceritakan apa fungsi syafaat dekat sini. Di samping meningkatkan darjat dalam syurga, di samping untuk mengurangkan siksaan dalam kubur, dia juga menjadi fungsinya adalah untuk membebaskan azab secara total. Kalau ikutkan amalan dia tu tak layak dalam syurga, tapi sebab syafaat sampai dekat dia, maka dengan tengok ni, kalau ukur ni, boleh bebaskan dia daripada neraka ni, so masuklah dia dalam syurga. Tapi syafaat juga boleh berfungsi untuk mengurangkan azab. Patutnya azab dia teruk sangat, tapi amalan pun tak cukup juga nak sampai syurga. Tapi dengan syafaat dia ada, taklah bebas total daripada neraka,
tapi dikurangkan azab. Macam siapa yang dapat nikmat ni? Nikmat ke? Sorry. Siapa yang dapat peluang semua? Pakcik Nabi. Patutnya asfali minan nar, neraka paling bawah pakcik dia dapat. Tapi sebab dia banyak tolong Nabi, dapat syafaat daripada Nabi, kurang azab dia. Dapat sekecil-kecil azab dekat dalam neraka. Dia tak keluar daripada neraka, tapi dapat sekecil-kecil azab dekat dalam neraka. Nampak tak? So tuan-puan sekalian, kalau syafaat pun yang ada kebaikan dekat situ pun Allah tentukan. Ini kan pula nak keluar dan masuk neraka. Siapa yang tentukan sebenarnya? Allah. Sama macam konsep bag. Ingat lagi tak bag tadi tu? Sama je macam konsep bag. Yang masuk, yang buka, yang tutup, yang keluar, Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Bila, macam mana, bila saat dia, kita tak tahu. Tapi Allah yang tentukan bila akan keluar dan masuknya seorang hamba dekat dalam jahannam. Satu lagi. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Dekat dalam neraka jahannam itu dikatakan oleh Allah, la yazuqu nafiha. Kamu tidak akan merasai dalamnya bardan. Bardan ni apa benda? So dalam neraka jahannam Allah kata penghuni-penghuninya tidak akan rasa sejuk. Bardan. Wala syaraba. Dan tidak ada minuman. Tapi anda tak boleh berhenti kat situ saja. Anda kena sambung seterusnya. Illa hamima wa ghassaq. Maksudnya tidak ada minuman kecuali hamim wa ghassaq. So ada tapi nama minumannya namanya hamim. Hamima wa ghassaq. Baik. Satunya Allah sebut la yaduquna. Rasa dalam bahasa Arab ada perkataan lainnya yash'urun. Sya'ar itu pun rasa juga. Yash'urun kan rasa. Tapi kenapa Allah tak guna la yash'uruna fiha bardan? Kenapa Allah kata la yaduquna fiha bardan? Okey, saya bezakan Tuan-puan sekalian, kalau anda ambil jari kanan anda cubit tangan, anda ambil jari anda cubit tangan kiri. Bila anda cubit dengan kuat, anda rasa tak sesuatu? Rasa sakit tak? Yang itu yash'ur. Bila anda buat sesuatu, anda rasa sakit. Tetapi tuan-puan sekalian, yaduquna, dia tak perlu ada sesuatu contact of physical pun. Tak perlu nak kena ada satu pertemuan kulit antara kulit, ataupun ada contact, tu tak contact. Ada kontak fizikal pun. Hanya keadaan sebegitu rupa pun mendatangkan kesakitan. Mendatangkan kesakitan. So nak kata tuan-puan sekalian, macam di sini, cil-cil pun tak ada dalam neraka. Tak cil. Sekecil-kecil rasa. Tu yang saya kata tadi, yang tu pun ni mau kepada sekecil-kecil rasa. Yang anda tak perlukan kontak tapi anda rasai sesuatu. So Allah kata la yaduqu nafiha, bukan yaduqu, la yaduqu. Tidak ada sekecil-kecil rasa sejuk pun. Tidak ada sekecil-kecil rasa sejuk pun dekat dalam neraka. Sebab tu anda baca surah Al-Waqi'ah juga kan. Yatufu, macam mana ayat tu? Yang mereka bertawaf dekat dalam neraka. Mundar mandi. Ingat tak ayatnya? Yang dia sekejap pergi sini, sekejap pergi sana. Sekejap pergi sini, sekejap pergi sana. Tu wildan mukhalladun. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, ceritanya adalah pasal mereka bertawaf. Dekat dalam neraka mereka bertawaf. Sebab apa? Duduk kat sini panas. Dia dah rasa seksa panas tu. Tiba-tiba daripada kejauhan dia nampak, ada sumber air. Dia nampak macam ada air dekat situ. Lalu tuan-puan sekalian dia pergi dekat air tu. So dia sampai dekat air pun kata, hampa daripada air ni panas sangat lah, pergi lepas tadi balik. Panas juga lah kat sini, pergi kat air balik dah. Pergi kat air balik. Tu dia kata dia macam tawaf tu. Go back and forth. Back and forth. Dia sangkakan dia dekat dunia nampak air sebagai tempat yang boleh bagi dia kesejukan. Tapi air dalam neraka tuan-puan sekalian yang dikatakan hamim itu tadi, tuan-puan sekalian, air yang bergelegap, di situ pun haba-haba air telah menyebabkan dia rasai kepanasan. Dan tuan-puan sekalian, dia sangkakan air itu boleh bagi kesejukan, tapi panas lagi. Dia pun patah balik tempat asal daripada tempat asal dia datang tadi. Pun rasa panas juga. Dia pergi balik ke air. Nak kata tuan-puan sekalian, setiap sudut dekat dalam neraka tidak akan mendatangkan sekecil-kecil rasa sejuk. Faham tak? Apatah lagi sebesar-besar rasa sejuk. Kalau sebesar-besar rasa, yash'urun. Sekecil-kecil rasa, yaduk. Pada tu anda pernah dengar perkataan dhuk. Dia sekecil-kecil rasa. Anda rasa macam ada dhauq. Itu sekecil-kecil rasa.
Dia bukan untuk tempat Nilofa tu promote tudung tu. Bukan kelab tu, tidak. Zauq, sekecil-kecil rasa. Itu dia katakan zauq. Itu dia kata la yaduquna fiha bardan wala syaraban. Tidak ada pun sekecil-kecil rasa sejuk. Angin-angin sepoi-sepoi bahasa sejuk pun tak ada kat dalam neraka. Hanyalah udara-udara panas dan kepanasan. So anda suka tak panas-panas sekarang? Sekarang ni kita rasa macam sejuk pula sekarang. Sejuk ke panas? Panas. Luar panas dan dalam ni sejuk lah, saya kata sejuk. Nak kata puas sekalian, kita kalau sukakan kenyamanan, kedinginan, maka tuan-puan sekalian ketahuilah neraka bukan tempat yang ada benda tu. Dia tak ada benda tu. Kita hari ni pun bila gambarkan tentang benda-benda yang best, tuan-puan sekalian, kita gambarkan overseas. Tempat apa yang ada salji, kan? Dingin-dingin je kita semua. Hari ni tuan-puan sekalian bila menggambarkan keselesaan dan kenyamanan, ada aircon kat tempat tu, betul? Dalam syurga, dalam neraka ni tuan-puan sekalian, aircon tak ada. Tiba-tiba suhu ni 40 dia, bukan 40 dah dalam neraka ni, tak tahu apa dah selesai dah, kan? Lebih tahap didih dah, lebih takat didih dah. Tapi tuan-puan sekalian kata ada aircon tak? Tak ada aircon. Minta angin sikit ya Allah, tak ada. Kalau hantar angin pun angin panas. Angin panas. Sanggup kita tuan-puan sekalian berada kat tempat seperti tu? Kita duduk tengah-tengah panas lama-lama pun kita rasa tak tahan dah. Kita dah mula fikir pasal lentung kulit kita, kita mula fikir pasal panas kita ni, pening kepala kita. Tapi bayangkan neraka nanti macam mana. Bayangkan neraka nanti macam mana. Wala syaraban, tidak ada minuman illa hamim. Melainkan air apa tu? Air yang panas. Hamim ni maksudnya air yang panas menggelegak. Boiling. Tuan-puan sekalian, saya pernah cerita juga kat sini, saya rasa. Anda biasa tak order air panas kat kedai? Kan? Ataupun tak tunggu air panas kat kedai pun, kalau ada orang hidang air panas, pernah tak? Ada buat air panas ni. Anda nak minum air panas, tuan-puan sekalian, macam mana rupa dia? Macam mana cara nak minum air panas? Tiup. Nabi tak ada tergalak kita tiup air. Macam mana? Kita bila panas, kita tak akan minum kop dia tu. Kita minum macam mana air panas? Yes, take a sip first. Macam tu cara minum air panas. Anda tak kop habis. Itu bukan cara minum air panas, tuan-puan sekalian. Jadi tuan-puan sekalian, hamim, hamim, perkataan hamim dan hama ada kaitan tau. Hama ni bukan maksudnya air. Hama maksudnya adalah unta yang sedang kehausan. Hama, unta yang sedang kehausan. So bila Allah menamakan air yang menggelegak itu sebagai hamim, tuan-puan sekalian, Allah nak bagi tahu air neraka nanti dalam surah Al-Waqi'ah juga Allah cerita, mereka minum seperti mana unta yang sedang kehausan. Anda bayangkan air yang menggelegak hamim, penghuni-penghuni neraka yang haus, dia nak minum juga, tuan-puan sekalian, mereka akan minum air yang menggelegak itu seperti mana unta yang sedang kehausan. Rupa-rupanya bila Allah suruh kita tengok unta ni, ada banyak sebab sebenarnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana aku ciptakan unta? Pernah tak kamu lihat bagaimana aku ciptakan unta? Rupa-rupanya bila Allah sebut pasal air dalam neraka, tuan-puan sekalian, seperti mana penghuni dia akan minum seperti mana? Seperti unta yang sedang kehausan. Anda sehitiup ya tuan-puan sekalian, Anda tengok macam mana unta yang minum dalam keadaan kantungnya sudah kering. Dia akan minum macam orang gila, tuan-puan sekalian. Dia bukan orang lah, macam binatang kita. Dia So anda bayangkan, kita pun tahu nak minum air panas terang, tapi air neraka nanti tuan-puan sekalian dia minum itu. Air yang panas menggelegak. Dan kalau air panas saja pun kita dah tak sanggup, ini kan pula Allah bagi tahu wa ghassaqa. Apa tu? Air itu bukan air pure, bukan air plain water. Nanah berair yang menggelegak. Air luka, air nanah. Sebab kat sini dia kata air danau. Danau ni adalah campuran nanah dan luka. Menggelegak. Sanggup tak minum nanti kan ada kumpul darah-darah anda tu nanti kan? Ada mungkin ada kulit-kulis yang anda tu, ada kecil-kecil. Lepas tu dijerang katanya nak buang bakteria katanya kan, nak bagi panas. Try minum sekali. Sanggup? Bau pun dah tak sanggup rasa. Kan? Itulah gambarannya minuman-minuman adik
ahli neraka. Sebab itulah Ustaz Dusuki Abdul Rani dia pernah cerita pasal minuman-minuman ahli neraka ni. Tahu tak kenapa ahli neraka ni walaupun benda tu seksa, benda tu jijik, tapi kenapa dia still buat? Anda pernah terfikir tak kenapa neraka ni tempat dia akan diseksa tau. Ada yang pernah Nabi tengok orang-orang yang paling banyak banyak mengumpat, banyak berbohong, mereka akan tarik lidah dia, potong, tarik lidahnya, potong. Ada pula Nabi pernah tengok dekat Isra dan Mi'raj tu, dia ambil batu dia letak pada dia, tumbuh balik, tumbuh balik, patutnya kalau dah tahu sakit berhenti lah kan. Dah tahu sakit, stop, dah berhenti lah benda yang menyisakan tu. Di samping mereka tidak ada pilihan untuk terus buat benda tu maksudnya. Satu lagi, faktor yang telah menyebabkan mereka jadi macam orang gila, dah tahu sakit buat juga, dah tahu sakit buat juga. Sebabnya antara faktornya adalah sebab minuman dia. Tahu tak kenapa Allah haramkan kita minum darah? Kan? Ada maitatu waddam walahmal khinzir, tak boleh makan darah. Kan? Sebab benda-benda kotor ni dia ada efek pada kewarasan. Sebab tu kita tak digalakkan makan organ dalaman sebenarnya. Sebab tu orang-orang tahfiz kan, orang yang hafal Quran kan, cuba tengok patah larang ni. Tak boleh makan organ dalam, darah-darah, tak boleh makan. Kepala ikan, udang, apa tak lagi kan. So nak kata tuan-puan sekalian, jeruk-jeruk masam pun tak boleh minum juga, tak boleh makan juga. Ada banyak patah larang untuk jaga ingatan dan hafazan. Nak kata tuan-puan sekalian, air yang menggelegak dan panas yang diperbuat daripada campuran nanah dan luka telah menyebabkan kewarasan mereka telah diangkat. Sebab itu walaupun panas menggelegak, juga seksa lah, dia minum juga. Nah, nampak? Kenapa dah sakit buat juga sebab apa? Waras tu sudah tidak ada. Punca daripada apa? Ustaz Zulkifli kata, punca daripada minuman yang mereka minum telah menyebabkan kewarasan mereka diangkat oleh Allah. Itu yang berterusan lagi dan lagi menyiksa diri, lagi dan lagi menyiksa diri. Sebab apa? Kewarasan dah ada. Lagi. Ya? Macam mana? Arak lagi dah tak boleh minum. Tapi dalam syurga tuan-puan sekalian, lain pula cerita dia. Dalam syurga pun ada arak. Kan? Dalam neraka tuan-puan sekalian, arak tak ada. Tapi dia orang ni dekat dunia ni, orang-orang yang masuk neraka ni sebab dia minum arak kat dunia. Arak tuan-puan sekalian, asas ni adalah daripada anggur yang diperam, betul? Asas ni kan, asalnya anggur yang diperam. Tapi saya pergi Petronas baru ni tuan-puan sekalian, rupanya arak ni ada banyak jenis. Ada namanya wine, ada namanya tequila. Pernah dengar? Dia ada macam-macam nama arak ni. Tapi tuan-puan, ada beer, beer, wine, tequila. Jadi sunrise ada? Bukan sunrise ada? Moonshine. Sunshine. Bukan moonshine. Ada something tu, gelaran, ada istilah dia. Itu champagne. No, dia S. Tak apalah, sebab tak pernah try kan. Tak apa. Tapi nak cerita dia benda ni. Saya nak cerita fakta pasal ni adalah pasal apa? Sebab tuan-puan sekalian, dekat dunia, kalau anda tengok orang Cina punya cerita orang Cina kan, yang orang yang ada masalah di minum arak tu, anda tengok tak muka mereka telan setitik dan seteguk air arak macam mana? Dia macam, nampak? Sebab terlalu masam. Kan? Bukan saya pernah rasa dah logik lah, anggur yang diperam lama, rasa dia apa? Yang tu fikir sendiri, bukan sebab saya pernah rasa. Tapi idea logik itu maksudnya, kalau ada tengok, biasa saya tengok cerita Kung Fu Jackie Chan yang berlakon kan, yang dia minum arak tu, dia minum telan seteguk arak tu, dia macam perit tau, perit. Dia bukannya telan macam air terjun turun kat tekak tu, dia macam ada kepahitan. Macam perit nak telan satu teguk air arak tu. Sebab logik dia sebab masam sangat. Terlalu masam, anda try minum air masam macam mana? Kan? Anda makan gula-gula masam pun anda punya muka dah macam bukan berkerut. Kata dia cuka ke apa, cuka anggur ke cuka apple yang kita dah amalkan pada hari cuka kurma tu, kan perit nak telan tu. Tapi Allah kata, ni sikit. Allah kata arak dalam syurga kalau kita telan, dia tak macam Jackie Chan minum tau. Allah kata telan air arak dalam syurga nanti, Allah kata salsabila. Bukan nama orang tau salsabila ni. Salsabila ni dia tu pun macam flow dia lancar. Salsabila.
seolah-olah air yang kita minum tu dia turun macam flow tu lalu je baik. Tak ada nak krik-krik nak apa, nak buat muka-muka huduh, tak ada. Cantik je dia tu, flow dia cantik. Salsabil kan jalan. Salsabilah jalan dia cantik itu. Tak perlu nak tahan-tahan, nak kerat, nak buat muka-muka huduh, tak ada, tak perlu. Cantik je flow dia tu. Dia faham kan? So tuan-puan sekalian, kita berhenti setakat tu dulu. So nanti kita akan tengok macam mana Allah conclude tentang neraka ni. So ingatkan saya, next class kita akan sambung ayat ke-25 lagi. Sebab ada pasal air yang saya tak cerita habis lagi. Okay? So ayat 25, ingatkan saya pada kuliah yang akan datang. Okay? Ada soalan ke tuan-puan sekalian? So kita bersurat. So saya bagi diskaun 10 minit lah balik awal. Sebab kita start on time jadi alhamdulillah. Ada soalan tak? Tak ada? Okay, baik tuan-tuan sekalian, siapa yang dah tempah buku dekat sana tu, dah ada buku yang saya bawa tu, Mai Tadabbur Dairi tu. Siapa yang tak order pun boleh beli lah sebab saya bawa lebih. So ada banyak lebih tu, kalau siapa nak beli boleh beli. Dan kalau siapa yang selain daripada buku yang keluar daripada barutan tu, saya dah letakkan dia punya bookmark tau. Dah ada bookmark masing-masing. Okay, saya bagi percuma bookmark kepada anda tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kata dah habis kat luar tu, dekat dalam tu tak ada bookmark, so ambil kat depan. Kalau kata yang dekat luar tu habis. Tapi kalau siapa yang dah beli sebelum ni tapi tak dapat bookmark, ambil claim kat depan. Boleh claim kat depan. Saya memang sepatutnya bagi, tapi saya terlupa nak bawa. Okay, tu dapat tak yang ini? Setiap pembelian akan ada bookmark dengan memo macam mana nak guna buku. Okay. So kalau siapa yang dah pernah beli sebelum ni tapi tak dapat bookmark, boleh claim dekat depan ni. Ambil pesanan dengan saya. Okay. Wallahualam. Tapi dekat sana juga ada dua je buku pemikat tadabbur, sama cepat dia dapat. Selebihnya buku Tadabbur Dairi, dua buku pemikat tadabbur, sampai cepat dia dapat dua je lagi. Okay. Wallahualam bisawab. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Aku lupa hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jangan berebut banyak tu, jangan berebut. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.